semua, terima kasih sebab sudah hadir untuk kita punya siri talk Counselling in Education, siri yang kedua dengan tajuk Kaunselor di Asrama. Okey, dengan tajuk Kaunselor di Asrama, apa tadi? Bukan. Saya lupa dah tajuk. Kaunselor di Asrama menyesuaikan topik yang dipilih. Okey, bersama-sama dengan saya kerana kita dah ada dekat dah ada dalam online kita bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Okey. Tanpa melengahkan masa, mungkin saya perkenalkan diri saya dululah kepada siapa yang mungkin ada pelajar daripada luar. Saya Nur Hidayat bin Jamaluddin, saya merupakan kaunselor dan juga pensyarah di Uni Razak untuk subjek Counselling in Education. Kalau semua tertanya-tanya apa itu Counselling in Education Series Talk? So Counselling in Education Series Talk ni sebenarnya ia adalah subjek untuk Counselling in Education. Memandangkan bila saya menyimak silibus untuk subjek Counselling in Education ni, ini semuanya daripada chapter 1 sampai chapter 10 tu berbalik kepada peranan kaunselor saja. Peranan kaunselor kat sekolah, apa kerja kaunselor, cabaran seorang kaunselor, stigma seorang kaunselor. So sebenarnya dia berbalik pusing-pusing, ruang lingkupnya kecil je, tak banyak pun yang dalam buku teks kita boleh explore. Jadi memandangkan dan disebabkan itu, saya mengambil keputusan bersama dengan pensyarah-pensyarah untuk subjek ini di kampus KK dan Kuching untuk kita buat series talk untuk memanggil kaunselor-kaunselor daripada sekolah, daripada institusi pendidikan untuk diorang share pengalaman diorang, berkongsi pengalaman diorang menjadi kaunselor di tempat, menjadi kaunselor dan mengimplementkan ilmu kaunseling diorang di institusi masing-masing supaya anda lebih jelas. Maknanya kalau dalam buku tu dia cakap ini cabaran kaunselor, tapi bila pergi kat sekolah ni lagi bertambah banyak lagi cabaran kaunselor. Maknanya betul ke cabaran kaunselor yang tulis dekat dalam buku teks ni sama dan daily dengan cabaran yang kaunselor-kaunselor kita hadapi dekat sekolah. Itu contoh. Ataupun mungkin ini adalah peranan kaunselor. Mungkin ada peranan kaunselor tambahan yang sebenarnya yang ada juga di sekolah yang mungkin kita tak faham. Kan? Macam dalam series yang sebelum ni, kita punya kaunselor ada cakap kaunselor perlu untuk, dalam buku teks tak ada tulis, tapi dia bila dah masuk alam kerja, kaunselor berperanan untuk mencari sumbangan untuk program sekolah. So itu antara bidang tugas yang sebenarnya yang kita akan, seorang kaunselor juga akan terlibat sama walaupun bukan sebagai tugas hakiki, tetapi itu antara bidang tugas yang mungkin anda bila masuk ke dunia ataupun alam pekerjaan sebagai seorang cikgu ataupun sebagai seorang kaunselor nanti dah boleh bersedia, oh mungkin benda ni kena buat, mungkin benda ni dah kena buat. Kalau ada pelajar-pelajar yang tahun 1 ataupun pelajar baru semester 1, semester 3, mungkin anda mungkin dah kena buka dan mindset anda semua bahawa sekarang ni anda perlu belajar untuk terlibat aktif dengan persatuan. Sebab persatuan nanti dia akan ada ajar diri anda untuk dapatkan dana, buat networking, supaya benda tu semua nanti anda boleh bersedia untuk masuk ke alam pekerjaan. Tak adalah terkejut nanti macam kenapa pula cikgu kena buat kerja ni, kenapa pula kaunselor kena buat kerja ni. Kita kena jadi multitask. Itu tujuannya kenapa kita menjemput panel-panel kita, cikgu-cikgu daripada sekolah untuk memberi sharing pengalaman lah. Dan untuk pengetahuan semua, kita punya sesi ni sesi santai-santai je, kita sesi borak-borak je. Dia bukanlah satu sesi yang macam serial talk, macam forum-forum ataupun seminar semua bagai. Kita talk, nama pun talk sini, maknanya perkongsian biasa je. Sebab tu saya pun buat dalam santai Google Meet biasa je. Kalau nak buat yang macam talk betul, kita kena panggil kita kena panggil banyak lah. Kalau kat Uni Razak ni kita ada branding unit, dia akan pergi panggil pasal daripada panggil lighting semua bagai lah, ada yang akan jaga PC semua. Tapi untuk talk kita ni kita buat simple-simple je, untuk borak-borak je, untuk sharing moment je, supaya nanti anda pun tak ada rasa janggal. Dan dalam sesi perbualan nanti, kalau anda ada apa-apa persoalan, anda boleh je raise hand anda ataupun boleh tulis di ruangan chat soalan anda, nanti kita akan cuba selitkan sesi soal jawab ni bersama dengan cikgu Ikin kita lah. Okey, itu sedikit pengenalan tentang diri saya. Okey.
panjang pula saya bercakap pada pagi ni. Tanpa melengahkan masa lah, kita akan beranjak pada sesi perkenalan. Untuk sesi pertama ni, sesi perkenalan bersama dengan kita punya panel kita. Okey, untuk sesi ni kita akan minta untuk Cikgu Ikin ni memperkenalkan dirilah sedikit, mungkin nama, latar belakang, pendidikan dia, tempoh perkhidmatan, sekolah, berapa banyak sekolah dia ada. Mungkin kita mulakan dengan sesi perkenalan dahulu. Okey, tanpa melengahkan masa, saya menyebutkan Cikgu Ikin untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Dayat. Terima kasih sebab sudi jemput akak untuk berkongsi pengalaman. Tak banyak pun, sikit je, tempoh perkhidmatan pun belum banyak lagi. Jadi nama nama saya Nur Syikin Ishak, tapi lebih dikenali sebagai Cikgu Ikin lah kalau kat sekolah. Cikgu Ikin, pelajar pun panggil Cikgu Ikin, Cikgu Ikin macam tu. Dan saya berusia 35 tahun. Tidak exact 36 sebenarnya tahun ni. Berkhidmat di Sekolah Menengah Bahasa Antun Habab, Kota Tinggi Johor, dan juga seorang warden di Asrama Pusat Kota Tinggi. Tapi saya ni sebenarnya bertugas di sesi petang. Maksudnya saya akan bertugas menjaga pelajar tingkatan 1 dan 2 di sesi petang. Dan kemudian pagi tu saya akan ke asrama dulu, lepas tu ke sekolah dan ke asrama semula. Jadi kalau nak cerita tentang latar belakang diri, saya dah berkhidmat sebagai seorang kaunselor sejak tahun 2009. 2009 maksudnya hampir 12 tahun lah sebagai seorang kaunselor di setting pendidikan. Bermula dengan di Sekolah Agama Menengah Rawang, Selangor, selama lebih kurang 4 tahun. Dan kemudian kembali berkhidmat ke Sekolah Menengah Bahasa Antun Habab, yang mana Sekolah Menengah Bahasa Antun Habab ni sekolah saya dulu sebenarnya. Jadi macam sirih pulang ke gagang. Jadi bila balik berkhidmat di sekolah sendiri ni seronok lah sebenarnya. Dan saya memegang ijazah sarjana muda pendidikan bimbingan dan kaunseling daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadi itulah sedikit latar belakang pendidikan yang saya boleh cerita tentang diri saya lah. Untuk menjadi warden ni, saya menjadi warden start 2014 hingga sekarang. Jadi seorang warden. Tapi warden luar lah, sebab bila warden ni kita ada warden yang duduk asrama dan kita ada warden luar. Saya warden luar, maksudnya saya duduk di luar kawasan asrama, lebih kurang 40 km daripada asrama. Tapi bila saya duty, saya akan berada di asrama sehingga jam 10 malam. Lepas tu baru saya bergerak balik ke rumah. Itulah serba sedikitnya. Itu dia cerita pasal warden, memori. Okey. Untuk penonton semua, saya dah kenal dengan Cikgu Ikin ni. So mungkin saya akan guna bahasa yang tak formal sikit lah. Saya panggil Kak Ikin ni, minta semua jangan terkejut pula. Okey, Kak Ikin, tertarik lah juga, saya menarik jugalah dengan cerita pasal warden sesi petang tu kan. Okey, tapi tak apa, yang tu kita akan simpan dulu soalan tu. Saya akan mulakan dengan soalan yang kita ambil kepada peranan Kak Ikin dululah. Kita akan bagi first peranan unit bimbingan dan kaunseling. Untuk yang unit bimbingan dan kaunseling di SMK Tun Habab, apa peranan, apa aktiviti yang pernah dilakukan, apa-apa yang berkaitan dengan unit bimbingan kaunseling lah. Sebelum kita akan beranjak kepada peranan sebagai warden pula dekat sekolah pula. Sebab saya dimaklumkan Kak Ikin pun jadi warden di sekolah yang mana asrama pusat. Asrama pusat ni dia melibatkan macam 2-3 sekolah juga. Okey, kita pergi kepada peranan kaunselor ataupun unit bimbingan kaunseling dekat sekolah sebelum kita beranjak kepada warden di asrama pula. Okey, untuk Sekolah Menengah Bahasa Antun Habab ni sebenarnya sekolah kluster. Sekolah kluster maksudnya pelajar-pelajar yang terpilih yang ke Sekolah Menengah Bahasa Antun Habab. Jadi untuk saya berkhidmat di sesi petang, menjaga kanak-kanak tingkatan 1 dan 2. Kata orang tu baru-baru mula nak masuk sekolah menengah lah, perubahan zaman remaja dan sebagainya. Jadi tanggungjawab ni sebenarnya sangat besar. Sebab bila kita bertugas sebagai seorang kaunselor di sesi petang, bila melibatkan pelajar-pelajar tingkatan 1 yang baru mula, kata orang tu nak bertukar daripada zaman kanak-kanak ke zaman remaja, memang macam-macam perkara kita perlu tekankan dan ambil perhatian.
Okey, sebagai kaunselor di unit bimbingan dan kaunseling, pertama sekali perkara wajib yang kita lakukan adalah orientasi, sangat-sangat perlu. Okey, orientasi atau pengenalan kepada sekolah, pengenalan kepada mereka tentang ini adalah sekolah menengah. Jadi kadang-kadang kita kena pesan selalu jangan main lari-lari, sebab kadang-kadang anak-anak tingkatan satu ni dia masih terbawa-bawa perangai sekolah rendah, masih terbawa sikap budak-budak dia. Jadi kita kena bimbing mereka seawal hari pertama itu supaya mereka membentuk diri mereka menjadi seorang remaja, yang mana itulah waktu penting sebenarnya. Tingkatan satu adalah waktu sangat penting untuk mereka polish diri mereka. Jadi sebagai kaunselor, kita kena merancang, merangka pelbagai aktiviti yang bersesuaian untuk mereka membantu mereka membentuk personality itulah. Sebagai contoh, antaranya adalah program-program yang bersifat remaja. Okay, kita ada pendidikan awal remaja, so kita panggil orang luar bagi talk selain daripada kita bagi talk tentang perkembangan remaja. Kemudian tentang undang-undang dan peraturan, kita panggil polis datang ke sekolah untuk bagi talk tentang peraturan, bukan saja peraturan sekolah tapi peraturan dalam masyarakat khususnya. Sebab biasalah kita ni kalau kadang-kadang pelajar ni bila cikgu cakap dia dengar sikit, tapi bila kita panggil orang luar cakap, dia akan dengar banyak benda. Jadi itu antara tugas-tugas dan fungsi kaunselor di sekolah lah, terutamanya bila saya menjaga sesi petang anak-anak tingkatan 1-2. Dan personality yang perlu kita bawa pada ketika itu adalah personality seorang ibu-ibu. Kita tak boleh nak jadi garang macam kita jaga budak tingkatan 5. Kita kena jadi mak-mak, kita kena jadi kakak-kakak yang macam kenapa, okey tak hari ni, kadang-kadang bila sampai sekolah, macam dalam norma baru sekarang ni kita akan jaga suhu di awal pelajar masuk, kita akan jaga suhu. So masa pelajar masuk tu kita akan kena approach dia macam dengan, hai okey tak hari ni, suhu berapa, okey nama berapa, nombor berapa, suhu berapa hari ni. Jadi pelajar akan rasa seronok dan dia termotivasi nak ke sekolah. Dan tak dapat dinafikan dalam norma baharu ni, cabaran sebagai seorang kaunselor tu untuk buat pelbagai aktiviti tu sangat-sangat mencabar lah. Sebab kalau sebelum ni kita boleh panggil dan kumpulkan pelajar untuk buat aktiviti, tapi sekarang ini macam sekarang ni kita nak masuk kelas pun waktunya sangat pendek, 25 minit sahaja untuk satu kelas. Jadi sebagai kaunselor kita kena bijak mencuri masa, bijak merangka program-program yang berkaitan yang perlu kita deliver sebagaimana waktu belum COVID membawa kepada waktu dah COVID ni. Macam contoh kita tak boleh nak panggil polis bagi talk sekarang. Jadi kita kena gunakan medium Google Meet ni, tapi kena buat di hujung minggu begitu. Tapi peranan unit bimbingan dan kaunseling ni memang sangat-sangat penting lah. Sebab kita membantu pelajar untuk membentuk personality dia seawal tingkatan 1, selain daripada mencongkil bakat dan minat mereka untuk kita ketengahkan kepada unit-unit lain yang berada di sekolah. Sebagai contoh, bila orientasi sebenarnya kita tahu budak ada bakat apa, budak pandai sajak, budak pandai nyanyi, budak pandai syair, pandai pantun, dan kita akan pandai olahraga, dan kita akan lorongkan pelajar tersebut kepada unit-unit yang berkaitan. Itu antara rahsia Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Habab yang kita boleh kata orang tu mengekalkan kualiti pencapaian dalam muka akademik lah. Sebab apa? Sebab bantuan daripada unit bimbingan dan kaunseling, kita congkel bakat pelajar semasa orientasi, kita bagi pada unit-unit lain. Jadi sebagai seorang kaunselor, kita bukan sahaja bertugas dalam ruang lingkup kaunseling, tapi kita adalah sebagai ejen kepada sekolah keseluruhannya. Itulah antara tugas-tugas penting unit bimbingan dan kaunseling lah di sesi petang. Okey, dengar banyak sebenarnya poin yang telah diberikan oleh Cikgu Ikin kita bagi tadi. Itulah saya tertarik dengan satu poin ni, kan, boleh cakap bukan setakat pelajar-pelajar sekolah je, saya rasa even though pelajar-pelajar di universiti pun lebih kurang sama je. Apa yang cikgu cakap kat sekolah, apa yang lecturer cakap dekat dalam kelas, kadang-kadang dia macam susah sikit nak tangkap, kan, susah nak tangkap. Tapi kalau orang luar yang kita jemput ataupun kita jemput orang daripada luar yang bagi tahu, dia boleh pula faham, barulah dia dapat connection tu. Mungkin dia bukan sebab mindset, mungkin sebab apa ni orang cakap,
kita dah biasa berjumpa dengan orang yang sama je. So dia kadang-kadang dia perlukan transisi daripada orang lain untuk push benda tu pula, barulah boleh terima kan. Okey, Betul, setuju. macam tadi kan Kak Ikan dia cakap bahawa macam unit bimbingan kaunseling ni di antara sebagai salah satu ejen untuk kepada sekolah lah, untuk cuti bakat, untuk untuk mengadakan program dengan pelajar supaya kita boleh approach develop lagi pelajar. Okey Kak Ikin, boleh cerita tak lagi bagaimana unit counselling kat sana, especially beroperasi ketika hujung minggu lah kita sebab sekarang ni cakap musim COVID ni, nak buat kelas biasa, hari biasa kita kena curi masa 20-25 minit. So macam mana kita terpaksa fokus pada hujung minggu. So macam mana unit counselling ni mengoptimiskan pada waktu hujung minggu ni kan. Lah hujung minggu ni bukan waktu bertugas dah. Macam mana tu? Sikit tak? Okey, sejujurnya kita tak jalankan pun setiap hujung minggu. Okey, contoh macam hujung minggu ni nak atau tidak kita terpaksa jalankan inventory minat kerjaya dan inventory tech personality. Okey, jadi untuk kita jalankan dalam kelas sebab akak cuba sebenarnya minggu ni untuk jalankan inventory minat kerjaya dan inventory tech personality dalam kelas. Okey. Tapi tak boleh sebab bila dengan 25 minit sahaja dan keterangan pelajar tu dan sebagainya. Jadi kita kena jadi kreatif. Sebagai kaunselor kita jadi kreatif. Apa cara lain yang kita boleh gunakan supaya tugas hakiki kita dapat dilaksanakan. Okey, jadi inisiatif unit bimbingan kaunseling Sekolah Menengah Kebahasaan Tuan Habak adalah kita buat IMK dan ITP tu secara atas talian. Kita cari ada seorang developer. Maksudnya memang cikgu ni dia memang kata orang tu inovasi lah, dia nak inovasi untuk buat sistem ni. Jadi bila kita beli dengan dia, kita belajar dengan dia, kita aplikasikan perkara tu di sekolah kita. Jadi pelajar-pelajar ni akan jawab inventory minat kerjaya dan inventory tech personality tu di hujung minggu tanpa mengganggu waktu PKP dia. Tapi kita kena berkorban sikit lah. Sebagai bila menjadi seorang guru ni sebenarnya kita bekerja 24 jam setiap hari sebenarnya. Lagi-lagi seorang kaunselor. Sebab takkan kita nak tolak bila pelajar mesej kat kita, cikgu dia panjang. Jadi bila kita menerima mesej cikgu panjang tu, maksudnya mesti pelajar tersebut ada masalah atau ada sesuatu yang nak dikongsikan dengan kita. Takkan kita nak cakap ini cuti hujung minggu cikgu lah, cikgu tak boleh nak jawab, tak boleh nak respon pada awak. No, tak boleh. Okey, kalau misalnya kita ada tugas pada ketika itu, kita cuba cakap, okey boleh tak awak cerita dulu, nanti cikgu akan respon semula. Jadi sebab tu cikgu cakap hujung minggu ni perlu dikorbankan sedikit. Dan kebanyakan pelajar pun hujung minggu dia yang dia sempat nak berbual sebab dia ada masa untuk diri dia sendiri dan baru dia akan macam nak share dengan cikgu lah dan sebagainya. Lebih-lebih lagi kepada pelajar-pelajar lepasan SPM. Walaupun saya jaga tingkatan 1-2, tapi saya jaga juga kemasukan pelajar untuk ke IPT. Jadi bila pelajar-pelajar lepasan SPM ni kadang-kadang dia bekerja dan sebagainya, hujung minggu itulah waktu dia untuk cikgu share lah sikit macam mana nak masuk dulu, kos apa yang kena pilih dan sebagainya. Jadi hujung minggu yang bukan hujung minggu itu adalah kata orang tu satu keseronokan yang saya cakap mungkin menampal lubang-lubang mengular kita di sekolah. Itulah ayat yang nak mengular. Kadang-kadang kita buat kerja lain, kadang-kadang kerja lain. Jadi hujung minggu tu tidaklah waktu untuk kita menampung lompong kosong kita. Jadi jangan rasa terbeban. Kalau anda kena bertugas di hujung minggu, mana tahu anda dah masuk setting pendidikan kan. Kena bersedia sebagai seorang kaunselor, sebagai seorang pendidik, kena sentiasa berlapang dada dengan tugasan yang diberikan. Jadi baru anda rasa seronok dengan pekerjaan apa yang anda lakukan. Macam itulah. Itu antara program-program hujung minggu yang terpaksa yang kita kena attend pelajar lah. Okey, menarik dengar tu ya adik-adik, pelajar-pelajar ini Razak.
nasihat paling penting tu, anda perlu berkorban bila nak jadi seorang cikgu ni. Sebab rata-rata yang ada dekat dalam ni memang pelajar-pelajar yang mengambil ijazah sarjana pendidikan. Okay, degree pendidikan. So maknanya tapi dicampur lah, ada kaunseling, ada matematik, ada English, ada bahasa. Jadi benda ni adalah pengajaran untuk anda semua. Nanti bila masuk sektor pendidikan ni, manalah tahu ada yang kena jadi cikgu, kena jadi warden, anda kena bersiap sedialah daripada sekarang. Nak selalu yang cikgu-cikgu hujan ni bila dah buat penempatan ni memang kalau dapat sekolah asrama memang akan di-approach untuk jadi warden lah, bersiap sedialah kan. Sebab saya pun ada pengalaman juga bila jadi warden ni. Okey Kak Ikin, kita akan beranjak kepada sesi yang kedua untuk pusingan yang kedua, untuk soalan yang kedua lah. Dan yang ketiga, tadi kita dah tanya latar belakang pasal peranan kaunselor dengan dengan warden itu sendiri kan, nampaklah dia punya connection tu, bagaimana ia sangat saling membantu. Okey, apa ni Syauqi tertekan ke? Seterusnya, okey lah, kita nak tanya pasal mungkin soalan yang ni soalan best sikit. Kita akan tanya pasang surut dalam perkhidmatan sebagai guru bimbingan dan kaunseling di sekolah. Yang ni menarik juga, saya nak dengar ni pasang surut. Kita tak nak guna cabaran, kita guna pasang surut sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling di sekolah. Normal lah dalam bila kita berada di setting pendidikan, tak setting pendidikan pun, kita takkan boleh expect semua orang suka kita, semua orang boleh terima kita. Kerana personality setiap orang tu berbeza. Ada orang mungkin dia setuju dengan cara kerja kita, ada orang mungkin macam tak setuju sebab macam saya cakap personality setiap orang berbeza. Pasang surut tu memang adalah, ada juga pelajar yang percaya pada kita, ada pelajar yang tak percaya pada kita. Tapi tak apa. Sebenarnya kadang-kadang kita rasa down sebab kita bila kita dengar pelajar cakap okey, tak naklah cerita dekat Cik Yuki, nanti cerita dekat orang lain. Sedangkan kita sebagai seorang kaunselor memegang etika kerahsiaan itu sepenuhnya. Tapi kadang-kadang persepsi pelajar ni kita tak boleh nak ubah persepsi orang pada kita. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita cuba menanamkan kepercayaan kepada pelajar dengan macam-macam cara lah. Okey, sebagai contoh paling penting adalah inform consent di awal sesi. Okey, maksudnya bila pelajar datang jumpa kita, inform consent tu sangat penting. Kita kena maklumkan pada dia, okey, bila awak cerita kat sini, awak boleh cerita apa saja yang awak nak cerita, tapi benda ni akan kekal rahsia. Sangat-sangat penting. Sebab bila kita tak cerita benda tu, pelajar akan rasa cikgu ni boleh percaya ke tidak. Satu lagi, jadi kaunselor ni kena banyak berkorban sebenarnya. Kita tak boleh nak suka-suka sangat, kita tak boleh nak sedih-sedih sangat, nanti orang takut pula nak jumpa kita. Kita tak boleh ada circle yang sangat besar, kita tak boleh ada circle yang kecil sangat. Jadi kena bersederhana dalam semua hal. Memang kata orang tu pengorbanan daripada segi perasaan tu sangat kata banyaklah yang perlu dikorbankan. Tapi kalau kita fikir benda yang negatif je, nanti kita akan terus jadi negatif. So ambil yang the positive side. Okey, tak apalah, dalam 10 orang yang kita bantu, mungkin satu orang yang berubah. Dan satu orang tu sebenarnya cukup untuk membuatkan kita senyum sepanjang tempoh perkhidmatan kita. Macam contoh kan, bila mesej cikgu, saya nampak gambar cikgu kat poster, kita akan rasa macam, ya ada lagi pelajar ingat pada kita. Sedangkan mungkin dia boleh memilih, buat tak kenal sudahlah kata dia. Kan, tapi bila pelajar kita approach, cikgu, kita akan rasa macam sangat berbesar hati macam tu. Terima kasih ya Ain. Maksudnya itu yang kita perlu hadapi sebagai seorang guru tau. Jangan kita ikutkan rasa sedih, rasa down, negatif. No, kita kena cari satu side positif yang side tu boleh membantu kita untuk develop, motivate diri kita untuk jadi lebih, kata orang tu, lebih baik. Dan jangan fikirkan yang pasang surut, yang surut tu jangan difikirkan. Sebagai seorang kaunselor, sebagai seorang guru, kita tak boleh memaksa orang untuk menyukai kita sepenuhnya. Jadi kita cuba buat yang terbaik. Mana tahu apa yang sisi-sisi baik yang kita buat tu akan membuka hati mereka menerima
apa yang kita buat. Sebab jadi cikgu ni jangan risau, ada pelajar yang akan suka kita, ada pelajar tak akan suka kita. Jadi jangan fikirkan benda tu tahu, sebab semua orang, semua kat sini pendidikan kan bagi kita layak akan jadi cikgu kan. Jangan risau, memang akan ada macam, awak akan dengar budak cakap, tak suka cikgu tu macam gitu, tak suka, tak apa. Okay, dah fikirkan ataupun fikir yang baik-baik lah. Dalam 10 orang pelajar mesti akan ada seorang yang tak suka, seorang suka, seorang yang tengah-tengah suka, tak suka. Tapi kita jaga yang suka tu. Tapi dalam masa yang sama kita jangan abaikan yang tak suka. Cuba cari satu point untuk ambil hati semula dan insyaAllah kita akan rasa seronok dengan tugas dan tanggungjawab kita. Pasang surut tu biasalah Dayat kan, bila bekerja ni mana ada gembira setiap masa. Mana ada kerja yang tak ada tekanan. Betul. Jadi untuk adik-adik yang akan berada di setting pendidikan terutamanya kena be positif dan sentiasa ceria dan mencari kebaikan dalam apa juga yang dilakukan. Nanti insyaAllah Tuhan akan memudahkan segala urusan kita yang lain-lain. Satu lagi, jangan berkira dengan pelajar. Jangan suka cakap tak nak lah budak tu bukan ada dalam kelas atau pengajar bukan dia pay attention pun, biarkan je. Jangan. Okay, sebagai seorang pendidik kita kena mungkin pada masa itu dia ada masalah lain yang menyebabkan dia tak fokus pada kita. So kena be positif pada semua pelajar kita. Itu adalah salah satu tips yang boleh dikongsikan lah, sebab macam pengalaman akak kat sekolah lah, bilik kaunseling lah. Kalau bilik kaunseling saya tu memang pelajar asrama dia akan masuk sebenarnya tau. Pelajar asrama dia akan masuk sebab dia memang jumpa kita hari-hari kan. Jadi sampaikan ada satu ketika dan satu masa ada orang tegur lah. Macam budak asrama je masuk bilik kaunseling, budak luar tak boleh masuk ke? So masa tu membuatkan saya terfikir, betul juga. Okay, tapi kita jangan cepat melata. Itu memang normal. Pelajar asrama bila kita sebagai warden dia akan datang dapatkan kita. Tapi kita kena fikirkan alternatif lain. Apa yang saya buat adalah bila pelajar asrama masuk, saya akan cakap dia, pergilah ajak kawan awak seorang dua budak luar masuk sekali. Nanti bila dia cakap, cikgu, dia orang tak nak masuk, dia orang cakap, ajak je. Nanti daripada dua orang tu, dia akan cakap, oh bilik cikgu Kim ni okey sebenarnya. Cikgu Kim pun okey. Nanti cerita tu akan bawa keluar. Tapi bagi benda yang positif lah. Jadi cerita positif tu akan tersebar dan akhirnya pelajar-pelajar yang kita rasa macam jauh daripada kita akan dekat semula dengan kita. Itulah kata orang tu, pasang surut apa yang boleh kita buat, apa yang boleh kita kongsi untuk jadi positif. Bila kita sampai bab surut tu kena pasang semula. Okay, menarik. So maknanya kebanyakan pasal surut ni adalah berkenaan dengan daripada pelajar sendiri lah kan. Okay, pelajar nak approach pelajar, nak tarik pelajar. Okay, kalau macam tu saya nak tanya satu soalan, kita lanjutkan sikit lah pada topik ni. Satu soalan, bagaimana agaknya sokongan, khususnya sokongan daripada pihak sekolah terhadap unit bimbingan dan kaunseling ni, macam mana? Kalau di sekolah tempat Kak Ikin berkhidmat lah khususnya. Akak harus bersyukur banyak. Akak harus bersyukur banyak sebab di SMK Tanah Abang pentadbir sentiasa menyokong. Sentiasa tak pernah pun kata tidak pada program kita, tak pernah pertikai langsung. Memang kata orang tu bila kita bawa paperwork, bos kita nak buat program macam ini, bos akan cakap, okey, bila kita bawa ham macam ni, boleh tak kita buat program macam ni? Okey. Kadang-kadang bila kita terlalu banyak kerja, sebagai seorang kaunselor, awak kena get ready dengan relief class tau. Sebagai seorang pendidik lah, awak kena get ready dengan relief class. Kadang-kadang bila kadang-kadang kaunselor ni hari-hari kita akan dapat relief class. Tapi jangan berkira. Kalau kita rasa kita mampu, masuk je kelas. Okey, masuk je kelas untuk relief. Masa tu lah kita nak share dengan budak dan sebagainya. Okey, tapi bila kita memang ada kerja betul-betul, kita cari bahasa yang paling indah paling cantik untuk kita maklumkan kepada pentadbir. Macam contohnya, macam fikir petang saya lah, Puan Fairuz, saya minta maaf, hari ni saya ada data yang perlu saya siapkan. Jadi boleh tak saya skip relief class untuk hari ni? Dan so far untuk sekolah Menengah Kebangsaan Tanah Abang ni tak ada masalah pun. Maksudnya pentadbir memang sangat-sangat menyokong, guru-guru lain pun sangat menyokong kalau kita buat program dan aktiviti, ramai-ramai yang datang tolong. Dan kalau misalnya kata waktu exam, selepas exam tu adalah waktu guru-guru menanda kertas soalan.
Jadi pada masa itu kita sebagai seorang kaunselor cuba merancang aktiviti untuk kita membantu guru-guru. Jadi dia boleh fokus. Kalau dululah sebelum COVID ni saya akan kumpulkan semua pelajar tingkatan 1 contohnya dalam masa 2 hari di Dewan Sekolah untuk buat aktiviti. Jadi untuk 2 hari tu guru-guru boleh fokus menanda so dia tak payah masuk kelas. Itu maksudnya kita program pasca peperiksaan lah. Ini tips untuk rakan adik-adik yang bakal posting ni. Kemudian bila dalam zaman COVID ni saya kena fikir pula apa aktiviti yang boleh kita buat untuk membantu rakan-rakan guru menanda. Sebab sekarang ni bila kita tengok penandaan SPM tu berjalan secara atas talian juga. Mungkin ramai guru-guru yang kehadiran tapi bekerja dari rumah. Jadi ramai yang perlu direliefkan. Jadi sebagai seorang kaunselor, bila pentadbir minta tolong kita untuk cover guru-guru ni, jadi kita jangan kata orang tu menolak, cepat menolak, tak boleh lah, tak. Tapi kita kena cakap, kalau misalnya tak ada, kalau dia bagi kita sampai lebih-lebih waktu, 3-4 waktu, kita akan cakap lah, Prof. Fairuz, boleh tak saya ambil 2 waktu sahaja, nanti 2 waktu lain tu saya ambil pada hari lain. Cuba berbincang, so saya yakin dan percaya komunikasi tu sangat penting. Bila kita berhadapan dengan orang, bila komunikasi kita betul, kita akan dapat benda yang betul lah. Macam tu je. Komunikasi tu sangat penting lah dengan pentadbir sebenarnya. Komunikasi itu penting dalam pentadbiran itulah. Saya pun macam betul juga komunikasi itu penting. Kebanyakan lah pengalaman saya juga lah sebagai seorang cikgu sebelum saya masuk ke universiti ni kan. Kebanyakannya bila kena relief kelas ni selalunya kebanyakan cikgu dia akan cakap kat belakang macam betul juga kan, patutnya kalau kita ada urusan maklum dekat cikgu yang menguruskan kelas ganti tu kan. Betul juga, itu antara saya rasa betul lah tu komunikasi yang berkesan. Sebab selalu mungkin dah jadi budaya juga. Kadang di setengah sekolah ni macam mana tak puas hati je menghantar belakang. Kadang-kadang tu tak masuk pun kelas relief tu kan. Menarik. Dan satu benda ilmu yang baru juga saya dapat ni. Satu persepsi orang kepada mereka yang bakal jadi kaunselor. Persepsi orang adalah kaunselor tak ada kelas, bagi je relief banyak. Oh tidak. Kita kena stand dan kita kena nyatakan kepada mereka. Itu betul tau. Tanya Cikgu Dayat. Tanya sendiri. Itu macam kaunselor tak ada kelas sebab kita tak ada jadual. Jadi kaunselor tak ada kelas, bagi jadi relief. Oh tak, kita kena nyatakan, okay puan, contoh macam ni kita ada paperwork yang kita perlu siapkan. Okay puan, saya ada paperwork yang perlu saya siapkan. Ni saya akan bagi masa, tapi saya boleh relief waktu ini. Kalau puan boleh bagi saya waktu ni, dia akan jadi okey. Komunikasi sangat penting. Betul. Saya pun setuju juga lah tentang boleh cakap tentang stigma tu lah. Stigma kaunselor, pegawai psikologi tak ada kerja tu saya rasa itu satu stigma yang sangat tak boleh lari lah. Saya rasa memang tak boleh lari. Macam saya sendiri pun dah pergi berkhidmat dekat sekolah, dah pergi dekat pusat kemahiran, dah pergi dekat universiti. Macam universiti saya sekarang ni alhamdulillah, Unirazak alhamdulillah dapat sokongan yang baik. Kalau macam contoh dekat saya pernah berkhidmat di Institut Kemahiran, saya tak sebut di mana lah, tapi Institut Kemahiran itu memang pertikaian yang paling banyak sekali adalah tentang kita duduk dekat office, kita buat paperwork, kita merancang itu ini, sampaikan kalau pegawai psikologi ni kita ni nak kena pergi kursus luar pun orang pertikaikan ni. Banyaknya orang tu kursus luar. Seronoknya berkursus luar, dekat pergi bercuti dekat Langkawi, berkursus luar, pergi kat sini kursus luar. Macam dah kerja aku kena pergi kursus, itu pun orang nak pertikaikan. So sama juga lah, saya rasa itu memang stigma tu lah. Sangat teruk untuk yang masih diterima lah. Tapi mungkin juga sebab kaunselor ni kita bekerja dengan perubahan personality yang memang tak nampak. Kata orang tu kalau guru akademik, kalau adik-adik guru akademik, kita boleh dapat data, okey budak ni dapat A, itu adalah pencapaian dia. Tapi sebagai seorang kaunselor, perubahan itu kita bukan macam pergi klinik, pergi dapat ubat, esok baik demam, tak. Menjadi seorang kaunselor ni, kita membantu perubahan personality, kita membantu perubahan positif pelajar, tapi masa yang kita ambil tu memang bukan sehari dua lah perubahan itu. Jadi kalau untuk adik-adik yang akan jadi kaunselor, sentiasa kena kuat dan sabar. Betul. Itulah. Kena kuat dan sabar kan. Even though untuk yang cikgu biasa pun sebenarnya ada juga cabaran yang lebih kurang juga, tak jauh beza juga. Tak jauh beza. Dia tetap akan ada orang pertikai kan. Betul. Tapi itulah saya macam paling tertarik sekali bila cakap ni lah, aktiviti apa ni,
bila musim-musim exam ni kita cek apa Kak Iki punya approach, ambil buat program dengan pelajar-pelajar kan, supaya nanti kita boleh bagi masa untuk cikgu-cikgu buat program. Menarik jugalah, saya rasa macam okey, ni satu transisi baru ataupun macam pendedahan baru untuk saya sendirilah, untuk saya sendiri dan mungkin juga untuk semua peserta-peserta kita yang ada pada hari ini. Okey. Untuk seterusnya, soalan saya seterusnya, kalau tadi itu pasang surut, yang ni kita akan pergi kepada yang lebih menarik lagi, iaitu pengalaman paling menarik lah sepanjang kerjaya sebagai guru bimbingan dan kaunseling. Pengalaman paling menarik ni banyak sangat sebenarnya. Okey, sebagai seorang kaunselor dan warden lah. Okey, sebenarnya bila bercakap tentang topi yang kita pilih ni, kita macam cakap kita ni memegang topi dan watak yang berbeza-beza setiap kali kita setting, dan pengalaman yang menarik bila saya kena bertukar-tukar watak sebagai seorang kaunselor, sebagai seorang warden, sebagai seorang ibu ayah di asrama. Sebab saya kalau sejujurnya pada saya, saya bertahan di asrama adalah sebab saya rasa seronok dalam masa yang sama menjadi warden, menjadi kaunselor, menjadi guru, menjadi mak ayah di asrama. Okay. Sebab kita sebenarnya menguji diri kita dengan membuka topik kita ke waktu yang sesuai. Bila ke asrama boleh tanya Ain macam mana saya boleh bertukar daripada sebaik-baik macam cakap pelembut kepada mak singa yang paling garang. Tapi once bila kita buat sesi, kita akan pakai balik topik kita dan kita akan cakap, okay, cikgu hari ini adalah seorang kaunselor. Jadi awak bebas untuk cerita apa saja awak boleh cerita pada cikgu. Tapi bila saya bertugas sebagai seorang warden, kita akan tegaslah untuk seorang warden, kita akan cek pelajar apa semua sekali. Pengalaman menarik adalah itulah bila saya bekerja di asrama. Asrama itu memberi saya banyak pengalaman dan pengajaran lah. Cerita tentang kaunselor di asrama tu sangat banyak. Sebab bila bekerja dengan anak-anak asrama ini, mereka jauh daripada mak ayah. Macam adik-adik sekarang ni kan jauh daripada mak ayah. Jadi mereka hanya mengharapkan guru, rakan-rakan, warden yang mana jadi mengganti mak ayah mereka ataupun keluarga mereka di asrama. Jadi kebanyakan pelajar asrama pusat Kota Tinggi adalah pelajar B40. Maksudnya kat situ pelajar-pelajar yang bukan daripada golongan berada dan sebagainya. Jadi kasih sayang anak-anak penghuni asrama ini sebenarnya memotivasikan kita sebagai seorang guru. Sebab saya percaya setiap pelajar itu membawa satu buku cerita untuk saya. Mungkin orang ini ada buku cerita dia sendiri, orang ini ada buku cerita dia sendiri, dan orang ini ada buku cerita dia sendiri. Jadi bila kita menjadi seorang warden dan sekaligus menjadi seorang kaunselor, terutamanya di asrama, kita akan buka banyak buku sebenarnya. Buku warden macam satu buku lah, contoh buku Dayat Seorang Pelajar Kak. So Dayat ada dua bab dalam buku Dayat ni. Satu adalah sebagai cerita sebagai seorang pelajar. Satu lagi adalah cerita sebagai seorang anak di asrama. Jadi kita sebagai mak, sebagai guru, sebagai warden kena sesuaikan buku pada helaian mana kita selak itu, kita perlu menjadi seorang warden atau jadi seorang mak. Atau jadi seorang kaunselor begitu. Tapi alhamdulillah kebanyakan pelajar dia faham. Maksudnya bila saya bertugas di asrama, dia akan tahu, oh Cikgu Ikin tegas bila dia bertugas sebagai seorang warden. Memang saya garang. Saya cakap bila saya bertugas sebagai seorang warden, memang saya garang. Saya memang jerit je kalau pelajar tak turun dewan makan, pelajar tak kemas dorm. Saya memang jerit je. Tapi once bila saya jadi kaunselor, kita akan secara automatik menukar topik kita sebagai seorang kaunselor. Dan alhamdulillah setakat ini saya tak ada masalah. Pelajar masih okey, ramai je pelajar buat sesi, tak ada pula pelajar rasa takut ke apa ke. Dan yang paling menarik itulah, sampaikan ada orang cakap tak penat ke, ada orang pertikaikan jugalah macam mana kaunselor boleh jadi warden, kata dia. Warden tu kan sisi garang, orang membayangkan warden tu adalah sisi garang. Sedangkan kaunselor ni personality-nya adalah lembut, cakap elok-elok, tak jerit-jerit. Apa yang saya boleh tegaskan adalah kita manusia. Kita kena menyesuaikan diri kita dengan persekitaran yang kita ada.
Begitu. Jadi perkara paling menarik sepanjang jadi jadi kaunselor, jadi cikgu ni adalah anak-anak asrama. Anak-anak asrama itu sebenarnya memberikan saya banyak cerita-cerita bahagia untuk saya kongsikan. Okey, menarik. Sebenarnya saya ada soalan lanjutan nak tanya, tapi kita dah nampak ada pelajar yang dah tanya soalan, so kita bagi peluang dekat pelajar yang tanya soalan ni dulu. Okey, daripada Ahmad Syauqi, dia punya soalan. Dia tak jawab macam soalan tadi, dia cuma dia tambah sikit je. Apakah cabaran pengalaman tidak boleh dilupakan menjadi kaunselor semasa bulan puasa? Saya tahu apa yang cuba untuk dikorek dia, tapi kita dengar sendiri pengalaman daripada Kak Iki sendirilah di bulan puasa dia spesifik ni. Kalau kita tengah puasa ni kan, sedang bulan puasa. Kelakar saya semalam sebenarnya pengalaman ni jadi. Sepanjang 8 tahun saya jadi warden, saya tak pernah lagi tengok pelajar saya merangkak masuk bilik saya. Semalam pelajar ni, ada seorang pelajar saya kata 5. Semalam, tak 2 hari lepas hari Rabu sebab pakai baju uniform co-curriculum. Dia ketuk-ketuk bilik saya, lepas tu merangkak masuk. Kenapa merangkak Bob? Saya cakap, sampai macam gini sekali bulan puasa ni. Cikgu, saya dah tak mampu lagi dah nak meneruskan kehidupan ni. Dah kenapa saya cakap macam tu Testing. Okey, cikgu Iki dia kata satu tak apa. Saya kata dia tak masuk merangkak daripada luar tu masuk bilik kaunseling, saya tak apalah orang tengok. Dan semalam saya rasa hari yang saya rasa kadang-kadang macam nak buka puasa. Sebab apa? Sebenarnya sebagai seorang kaunselor di bulan puasa adalah bila kita banyak sesi. Bila kita banyak sesi, kita banyak bercakap. Bila kita banyak bercakap, kita ni tekak kita. Betul. Jadi, Sebentar. Saya nak cut sikit je. Minta maaf sudah terpaksa cut. Tadi masa Kak Iki tengah syok-syok cerita, dia line tergendala. Yang mana? Yang budak merangkak tu ke? Masa pelajar merangkak tu, dia tergendala. Lepas tu Kak Iki masuk balik terus macam sebagai kaunselor, kalau Kak Iki punya pengalaman tu, dia terkat sekejap tadi. Pelajar tu bila pelajar pakai uniform. Dan jadi pelajar tu dia merangkak daripada koridor, merangkak betul ni. Saya rasa orang kat luar dah tengok video sebab dia sampai kat benda saya ketuk. Apa dia, saya tak nampak sebab selalu kan pelajar akan berdiri, jadi kita akan nampak dekat cermin tu kan. Ini saya tak nampak, tapi kat mana? Lah bawah tu. Lepas tu saya pun datang buka. Kenapa merangkak masuk ke dalam bilik ni, tak buka boot ni? Cikgu, saya dah tak tahan sangat hari ni. Saya memang macam, ya Allah, Tuhan aku sabar je lah anak. Dia esko. Jadi memang banyaklah tugasan dia hari tu, dia kena pergi cari budak untuk kumpulkan. Agaknya kepenatan sangat itulah. Selama saya jadi kaunselor itulah, dan jadi warden itulah budak yang pertama kali merangkak masuk bilik saya. Dia cakap, saya rasa kat sini dia boleh rasa sekejap. Nanti kejap lagi saya masuk kelas cikgu. Jadi pentingnya bilik bimbingan dan kaunseling sebagai satu tempat pelajar rilis, sebagai satu tempat pelajar melapangkan minda mereka sekejap. Jangan marah kalau dia masuk bilik kaunseling. Kadang-kadang dia tak nak masuk lama pun, dia nak masuk 10 minit sahaja. Untuk apa? Untuk riliskan rasa penat di dalam kelas. Sebab kita tak tahu apa yang dia alami dalam kelas. Dia kena marah dengan cikgu ke, dia kena bully dengan rakan-rakan ke. Jadi welcome mereka bila mereka datang pada kita. Itu pengalaman. Tapi kalau sepanjang bulan puasa adalah semalam lah, memang dengan kes nak bawa budak pergi swab test, dia telefon semua orang, dekat 20 orang saya telefon. Dengan masa tu kita kena menghadap dengan parents nak bagi tahu yang anak dia kena pergi swab test sekali. Saya rasa daripada pagi saya sampai sekolah sampai pukul 4.30 petang saya tak berhenti bercakap. Itu pengalaman yang kata orang tu mencabarlah sepanjang bulan puasa ni. Ya, itu ya jawapannya kepada Syauqi. Ada 2 pengalaman daripada pelajar, pengalaman daripada Cikgu Iki sendiri, daripada Kak Iki sendiri, dia punya pengalaman bulan puasa lah. Okey, itu menarik jugalah. Mana tapi tak ada Kak Iki ni pengalaman budak main mercun ke dekat asrama Ponteng buka puasa cubaan puasa
curi-curi tu dia tak cerita kat kita masa bulan puasa. Tapi masa bila dah habis puasa tu kan, masa tu baru dia terbuka rahsia geng plastik hitam tu. Betul Syauqi? Baru dia terbuka. Mungkin Syauqi punya pengalaman tu sebab tu dia nak tanya soalan tu tadi tu. Dia kalau dia segar je petang-petang, waktu petang kita datang nak berbuka tu kan, dia segar je tu. Sebab biasa dia balik sekolah, dia akan tidur tau. Pelajar asrama balik sekolah dalam pukul 12.30 macam tu. Sebab kita sekolah 2 sesi. Bila sekolah 2 sesi, dia akan cutkan waktu belajar. Jadi pelajar akan balik 12.30. 12.30 balik lepas Zohor tu memang jangan cari dia. Dia akan tidur sampai asar. Jadi kalau lepas asar tu tiba-tiba dia segar tu, tu kena tengok tu. Biasa dia pelajar lelaki lah. tak ada Syauqi belum jumpa lagi. Nanti kalau jumpa dia buat gambar. Ada nasi dekat bibir. Okay. Faham pengalaman peribadi tu mungkin nanti kita boleh minta Syauqi untuk kongsikan pengalaman dia. Bagaimana dia boleh bawa jadi geng plastik hitam lepas ni. Mungkin kita boleh minta Syauqi open mic pula lepas ni. Boleh. Lepas tu nanti cikgu boleh tahu pula macam mana nak detect budak macam tu. Okay. Mungkin Syauqi boleh. Okay. Okay, tadi kisah. Okay, menarik tentang ni. Okay, pengalaman Kak Ikin lagi lah kita sebab kita nak sharing pengalaman kan. Kisah bersama pelajar yang mungkin Kak Ikin secara personal lah. Kisah bersama pelajar yang mungkin Kak Ikin sepanjang tempoh perkhidmatan yang Kak Ikin tak dapat lupakan lah sampai hari ni. Sebenarnya ramai pelajar yang memberikan pengalaman kehidupan pada saya. Bila kita menguruskan asrama sebagai seorang kaunselor, sebagai seorang warden, benda yang paling mencabar adalah kita nak menangani kes bully. Sangat-sangat mencabar. Sangat-sangat mencabar. Jadi pada awal-awal perkhidmatan sebagai saya sebagai warden, memang kata orang tu saya pernah berada di lokap sehingga jam, saya menguruskan pelajar di lokap sehingga jam 3-4 pagi. Atas kesalahan, kata orang tu membuli, salah faham lah. Biasa pelajar ni dia contoh macam ada pelajar mencuri. So dia nak uruskan pelajar mencuri tu, tindakannya tu salah. Tindakannya tu salah, dia gunakan teknik kekerasan dan dia tak merujuk pada kita sebagai warden, sebagai kaunselor. Dia buat tindakan dulu sendiri. Jadi satu pengalaman lah kata orang tu, ini bukan membuka aib, ini pengalaman untuk dikongsikan. Pelajar ni, saya ingat kot ceritanya, pelajar ni masa tu dia tingkatan 5, budak yang masuk tu tingkatan 1. Jadi kes ni duit pelajar tingkatan 5 ni hilang. Jadi bila dia cek, jumpa kat pelajar tingkatan 1. Jadi biasalah budak tingkatan 5 dia punya rasa marah, dia punya ni kan. Jadi ada sentuhan fizikal di situ. Tapi tak banyak lah, sentuhan fizikal satu berbekas di situ lah. Dan mak ayah dia report polis. Jadi bila mak ayah dia report polis, kes ni jadi kes besar lah. Bila jadi kes besar melibatkan pihak polis, pelajar kena duduk dalam lokap. Dan pada ketika itu saya macam, sebab pelajar yang buat ni, maksudnya pelajar yang kena tidur lokap 7 orang ni bukan pelajar yang nakal, bukan pelajar yang jahat, bukan pelajar yang kata orang tu gangster, tidak. Bukan pelajar yang otai, bukan. Dia adalah pelajar yang baik yang kata orang cuba menegakkan keadilan dengan cara yang salah. Jadi kita ni sebagai seorang guru, mak, kaunselor kat asrama, saya macam sedih sangatlah masa tu. Saya down, saya pergi ikut mereka ke balai, masa polis bawa mereka, saya mempertahankan dia dekat parents tu. Parents tu datang menyerang asrama. Parents nak tampar pelajar, saya lari macam cerita, macam drama Korea, drama tu kan kita lari kat depan pelajar tu. Saya memang ingat sangat momen tu. Saya lari kat depan dia untuk mengelakkan dia daripada dipukul oleh parents. Sebab pelajar tu adalah pelajar yang baik. Kita pun rasa macam sebenarnya kenapa, apa yang berlaku semua sekali. Tapi bila macam tu, parents tu bawa keluarlah anak dia. Dan hari tu juga polis datang ambil, tak sampai sejam pun. Masa tu kita tengah siasat, tengah buka kes, saya pun baru nak buat sesi. Tiba-tiba polis dah datang ambil. So kita sebagai seorang kaunselor, kita rasa unfinished tau. Sebab kita tak sempat tanya kenapa, tak sempat kata orang tu nak tahu kenapa, apa yang terjadi sebenarnya. Tiba-tiba polis dah datang ambil. So
Sebab pelajar ni dia terus call mak dia, terus bapak dia terus datang mengejut semua sekali macam tu. Jadi itu kisah yang saya memang tak boleh lupa dah, sebab bila kita duduk kat lokap, saya merayu dekat polis tu, boleh tak saya nak hantar makanan dekat anak-anak. Masa tu mereka memang belum makan. Budak baik baru balik kelas tambahan masa tu. Saya memang, itulah momen yang saya tak boleh nak lupa. Saya sampai pukul 3 pagi duduk kat luar balai polis tu sampai saya rasa saya boleh drive balik, sebab saya antara jarak rumah dan sekolah adalah 40 km. Jadi saya bimbang kalau saya drive dalam keadaan saya sedih dan sekali akan membahayakan dirilah sendiri. Jadi saya duduk sampai pukul 3 pagi baru saya balik ke rumah, drive semula balik ke rumah bila menguruskan kes polis tu. Tapi bila keluar je daripada lokap 3 hari kan, tahu tak ayat pertama dia apa, Dayat? Dia cakap kat akak, boleh tak kita pinjam masak dewan, kita masak kat lokap tu, cikgu masak dia lagi sedap daripada dewan makan. Tapi masa tu kita memang ada isu dengan dewan makan masa zaman air tu. Dewan makan kita memang kurang sedap. Jadi kita ni daripada nak marah, nak sedih, sebab saya yang pergi ambil mereka dekat lokap tu tahu. Dia masuk kereta je, kita ni dah lah sedih nak cerita dengan dia, cikgu sedih ni nak cerita dengan dia, tak, dia masuk kereta kan, cikgu boleh tak kita minta tukang masak lokap tu untuk masak kat asrama kita. Astaghfirullahalazim, masa tu saya rasa macam budak ni aku nak cekik je. Tapi sampai sekarang lah hikmahnya saya masih keep in touch dengan pelajar. Kebanyakan pelajar masih keep in touch lah, masih keep in touch, masih berhubung dengan pelajar tersebut, dan dia pun lead the life dengan okey lah sampai sekarang. Tapi momen yang memang saya tak boleh lupa, masuk tak daripada balik lokap tanya nak pasal makan tu, nak tukar makcik dia makan tu. Aduh, anak tu memang momen yang saya tak boleh lupa. Itu pengalaman pertama saya di lokap. Dalam pertama kita kat lokap, dia balik dia buat kelakar macam tu pula, kita risau kat dia. Aduh. Ya, faham. Itu pun kalau cakap pasal dewan selera lah, DS kan, dewan makan, dewan selera ni, itu ada isu juga, makanan tak sedap. Aduh, memori pula lah. Tapi alhamdulillah kita fight 2 tahun lepas kita fight. Kita memang tak nak kontraktor tu, sebab kita tahu tukang masak favorite Ain, Kak Ana. Okay, kita memang tak nak tukang masak tu dan kita nak tukar keseluruhan kontraktor. Kita fight. Kita sebagai kaunselor, saya siap buat report daripada maksudnya macam mana makanan yang tak sedap tu mengganggu emosi pelajar semua sekali di asrama. Kita buat report, kita minta pelajar buat sesi dengan kita, nyatakan bahawa sebab kita nak menukar kontrak dewan makan itu. So biasalah politik kan. Jadi kita terpaksa menggunakan medium itu untuk menukar dewan makan, dan alhamdulillah sekarang ni kalau budak kalau tak turun dewan makan dia rasa rugi sangat. Sebab makanan sekarang dah memang sedap dan berkualiti, dan memang rezeki Allah nak bagi yang jujur pula pada kita, yang memang kata orang tu sempurnalah makanannya. Cuba Dayat bayangkan untuk 200 orang pelajar untuk 200 orang pelajar tu dia hanya sediakan 4 tin masa tu menu mushroom soup tau dengan roti. Untuk 200 orang pelajar hanya 4. Hello, Kaikin. Okay, nampaknya Kaikin dia tengah tersangkut ni, tengah short cerita ni. Kucing makan apa? Betul tak? Tak, rasanya masa ketika tu dengan 4 tin tu je dia nak masak untuk 200 orang pelajar. Jadi memang masa tu adalah puncak kemarahan kita sebagai seorang warden dan sebagai seorang pengurus asrama. Kita rasa macam tak boleh ni. Budak hanya makan, kadang-kadang sedih tau kita jadi warden, kita jadi ni, kita tengok. Sebab tu makanan itu adalah keperluan asas. Jadi bila makanan sebagai keperluan asas tu tidak dapat dipenuhi, jadi macam mana pelajar nak fokus di sekolah? Jadi itu antara benda yang kita fight lah sebagai seorang kaunselor. Masa tu saya guna satu teknik, kaunselor guna, topi warden guna, topi mak semua guna. Nak fight untuk dia makan. Macam ni sampai tadi cakap, dia tukar topi. Dia takut kena betul lah. Dia tukar, dia takut saya marah, dia sempat buat lawak, geram betul saya. Itulah pengalaman, itu ada pengalaman yang memang saya tak boleh betul lah sampai bila-bila. Part sedih tu memang sedih betul. Part kelakar tu memang rasa macam nak cubit je semua orang. Menarik. Sekarang masih in contact lah. Masih kalau saya kadang-kadang
sesaja je cakap ni. Tak ingat ni. Saya ingat cikgu, saya duduk kat dalam tu, cikgu hantar roti. Cikgu nangis, dia pula buat kat kita, cikgu nangis. Dia nak ejek kita kan, cikgu nangis kata dia. Budak lelaki kan macam-macam. Betul lah tu. Cerita menarik juga sebab jadi pengalaman sebenarnya kepada yang semua pelajar lah pelajar yang join kita punya sini. Kita tetap indah. Ya betul. Sebenarnya pengalaman kalau anda sebenarnya bila anda masuk ke dalam dunia pendidikan nantilah sebagai seorang cikgu khususnya kan. Jika berpeluang bagi saya lah, pendapat saya je lah Kak Ikin jika anda berpeluang untuk pergi ke sekolah berasrama, ambil peluang untuk jadi warden. Walaupun setahun ke, 2 tahun ke, cuba ambil peluang untuk jadi warden untuk anda kenali pelajar. Macam saya pun pernah jadi warden dekat sekolah berasrama sebelum ni. Dan kalau cerita pasal baca Kak Ikin tadi, kes yang pelajar kena masuk balai polis tu. Macam saya ada satu kes yang sampai hari ni saya masih terkilan. Kalau cakap kita terkilan juga sebab pelajar-pelajar baik, saya pun ada juga satu kes yang sampai hari ni saya masih terkilan. Benda ni pernah keluar paper. Pelajar di satu sekolah asrama ni, pelajar terjun bangunan. Saya masa tu, dan benda yang paling buat saya terkilan masa tu adalah malam yang dia terjun tu lepas maghrib, saya tak pasti dalam maghrib macam tu lah, maghrib ke isyak. Masa tu saya hari weekend, so saya balik rumah sebab masa tu mak saya kena denggi, so saya balik rumah waktu tu. Mak saya kena balik rumah, so pelajar tu so saya tak ada dekat asrama lah waktu tu ceritanya. Tu nak dijadikan cerita, malam sebelum dia terjun tu, maknanya dia terjun pagi tu, maghrib macam tu pelajar tu ada call. Tapi saya memang tak perasan lah handphone, memang kita tak pegang telefon tu. Jadi memang saya macam nak telefon balik sebab kita takut lepas isyak. Sebenarnya macam sekolah tu sekolah agama. Sekolah tahfiz lah. Jadi dia ada macam selalu maghrib ke isyak tu selalu dia orang ada macam dia punya tasmid mengaji hafazan semua, so kita tak nak kacau. So malam pun kita pun tak nak kacau lah. Sebab saya tak apalah, nanti ingat hajat saya tak apalah, nanti besok kita pergilah tanya ceritanya. Tiba-tiba sampai pagi besok je memang dah ada isu, pelajar tu dah dibawa ke hospital semua bagai lah, dah terjun bangunan macam di bilik kaunseling. Memang masa tu jadi huru-hara lah. Saya sendiri pun secara peribadi macam masih terkilan lah. Mungkin kalau saya dapat jawab telefon malam tu mungkin ataupun mungkin kita dapat, ataupun kita berada di asrama waktu tu, mungkin kita dapat mencegah perkara ni daripada berlaku lah. Dan benda tu juga dan lepas di call saya tu dia ada telefon warden perempuan seorang. Lepas tu saya pun tak adalah nak approach explore banyak sangat masa tu. So kita tak nak lah tapi alhamdulillah pelajar tu nasib baiklah. Mungkin Allah sayang dekat pelajar ni lagi, dia tak ada pun. Nanti sebab kalau imbau balik rasa salah nak kata apa saya. Betul ini. Betul, tapi mujuk pelajar tersebut akhirnya dia cedera lah, dia tak patah riuk semua bagai, dia mujur, dia umur dia panjang semua bagai, dia cedera sebab dia terjun tu tapi dia jatuh dekat atas zinc tempat ampayan. Jadi tak ke bawah terus. Dia tak jatuh ke bawah betul, so dekat atas zinc tu mujur, dia jatuh kat situ. So dia cedera tapi tak adalah cedera patah riuk pun, tak ada patah riuk lah, tapi masih lagi dan dia masih panjang umur dan alhamdulillah dia pun dah habis SPM semua kan. Cuma masih lagi terkilan lah. Saya rasa itu pengalaman yang paling saya rasa terkilan lah sepanjang jadi kaunselor dekat asrama ni. Saya tak jadi warden, ada beberapa warden dekat asrama ni. Itulah pengalaman yang saya rasa takkan lupakan sampai bila-bila lah. Saya rasa kalau itu yelah, dan masa tu juga untuk anda semua mungkin yang bakal jadi cikgu ni, masa tu juga anda boleh tengok sisi-sisi gelap seorang guru. Kenapa saya cakap sisi-sisi gelap seorang guru ni, pengalaman saya cakap macam tu sebab kita boleh tengok sifat-sifat mungkin kita tak pernah perasan di kalangan cikgu-cikgu lain lah, especially cikgu-cikgu akademik ni. Dan waktu tu lah macam-macam secap.
Yalah, as a counselor kita tak letak judgement terhadap pelajar. Tapi kadang-kadang bila cikgu akademik ni kadang-kadang letak judgement. So dia cakap, oh pelajar ni saja mengada nak lompat lah, saja cuba nak bunuh diri lah, saja nak perhatian lah. So macam, kenapa macam tu Macam kita, aku macam kita macam kesian kot budak tu, macam kita tak tahu apa yang dia alami. Saja je tu je bangunan nak perhatian ni macam saya macam, ya Allah, kenapa macam ni cikgu ni? Dan ada juga, dan ada seseparuh tu kita macam, kalau macam kita tak cikgu-cikgu yang garang-garang ni, macam dia orang pula yang terbalik. Hakikatnya pemikiran masyarakat masa kini, bukan masa sekarang pun, kan dalam 5-6 tahun lepas juga maknanya. So macam ada pula yang terbalik, macam cikgu-cikgu yang garang-garang ni, macam dia orang pula yang terlebih pula baik. Macam mana nak bantu pelajar ni, macam mana nak give moral support dekat pelajar bila dia masuk sekolah nanti. Macam terbalik pula, yang macam kita dapat cikgu-cikgu yang baik-baik ni, macam dia pula menghukum saja nak perhatian. So macam waktu tu lah, sebab tu saya cakap mindset individu. Yes, mindset individu. Dan sebenarnya waktu tu kita boleh nampak personality lah, cara dia. So macam boleh nampak lah cara pemikiran dan juga cara dia, cikgu, personality cikgu tu lah kan. So itu saya rasa itu pengalaman saya, dan saya rasa ada hikmah juga lah kot. Dan waktu tu antara pendekatan yang dibuat masa tu, saya tak handle kes tu, masa tu bagi dekat kaunselor seorang lagi. So bila kita explore semua kes ni, memang pelajar ni kita faham dia ada krisis family lah senang cerita. So waktu tu dia baru masuk balik asrama, so dia ada krisis family, mungkin dia tak dapat nak cerita kat someone. So waktu tu alhamdulillah, yang penting pelajar pun, kita pun, pelajar-pelajar lain pun, kawan-kawan sekelas dia orang pun, bukan saya je, maknanya kawan-kawan kelas dia pun, dia ada yang bercerita, dia cerita dia orang datang, pelajar-pelajar tu datang, yang rapat dengan dia datang jumpa saya, cikgu kenapa ni buat macam ni, kenapa macam ni, kita orang ada, kenapa dia tak bagi tahu ni semua. Kan pelajar-pelajar tu yang kawan-kawan ni, kenapa tak cerita padahal kita dah jumpa dah, padahal ni. Saya cakap dengan pelajar-pelajar tu, kita cakap kan, kita tak tahu apa dia rasa. Mungkin bila kita bila belajar kaunseling ni kan, bila seseorang ni berada dalam keadaan tertekan, kadang-kadang kita akan melakukan sesuatu yang di luar kewarasan. Sebab tu waktu krisis waktu tu kita tak boleh nak cakap apa kita buat betul atau tidak. Kita pun kadang-kadang kalau di dalam keadaan emosi, kadang-kadang kita akan mengambil keputusan yang di luar jangkaan. So kita boleh cakap dekat pelajar tu, just give a full support. Kalau anda kata dia dah masuk sekolah nanti, kita jangan pressure tanya, tak payah approach tanya dia. Kalau dia rasa nak, kita just tanya khabar. Kalau dia nak berkongsi cerita dengan awak, bercerita. Kalau tak, kita just give a support je, layan dia macam biasa. So itu je lah kot pada masa tu pelajar tu, tak salah saya, pelajar tu pelajar form 5 macam tu lah, saya tak ingat, tapi form 5 macam tu lah. So itulah pengalaman saya kot kalau cerita dekat sekolah asrama. So dekat anda semua, kalau ada peluang masuk sekolah asrama, jadi warden, cuba ambil pengalaman tu. Mungkin ada pengalaman-pengalaman lebih menarik lagi daripada pengalaman yang saya lalui, yang Cikgu Ikin lalui nanti, yang mungkin anda macam boleh jadi kenangan seumur hidup lah kan. Itu pengalaman saya. Okay guys, selesai sini. Okay, kita buka pada sesi soalan. Tapi kan kadang-kadang bila kita mau cerita, tak ada yang sudi dengar. Bila sudah rasa buntu, buat tindakan yang tak wajar, baru masyarakat sekeliling akan mula bertanya. Okey, mungkin Kak Ikin boleh respon sikit daripada soalan Hoi ni. Okey, sebab tu perkara paling penting untuk kita adalah kita circle persekitaran kita. Maksudnya kita kena cari orang positif yang akan membantu di persekitaran kita. Tak perlu ramai, ada seorang ataupun 2 orang sahaja. Mungkin cikgu yang awak percaya ataupun lecturer yang awak percaya, ahli keluarga yang awak memang betul-betul percaya, yang memang akan menyokong awak, dan ataupun seorang sahabat yang memang akan percaya pada awak. Tak perlu circle yang besar. Kita tak perlu kata orang tu mencuba try hard untuk jadi orang yang disukai oleh semua orang. Sebab everyone lead their own life. Semua orang ada kehidupan sendiri, semua orang ada persepsi sendiri. Bila kita rasa down macam tu, kita perlu ada seorang je, tak perlu ramai-ramai.
okay, macam saya sendiri, saya pernah berada pada tahap paling down lah sampai saya rasa saya nak keluar daripada perkhidmatan sebagai seorang guru. Tapi saya ada seorang sahaja sahabat, okay, seorang yang memang a very good friend of mine lah. Saya memang cerita dekat dia semua sekali. Maksudnya macam kadang-kadang kita tak perlu cerita tapi kawan kita dah tahu apa yang kita rasa dan sebagainya. Sebab tu bila kita berdepan dengan masalah dan sebagainya, kena ada seorang ataupun dua orang untuk kita cerita. Jangan pendam. Bila kita pendam masalah, bila kita simpan, nanti kita akan rasa stres, kita akan rasa orang sekeliling tak indahkan kita, sedangkan kita memilih untuk tidak bercerita. Dan kemudian kita kena, kata orang tu, kena cari benda yang positif. Jangan bila sedih, awak pergi dengar lagu sedih, lagu yang menyayat hati, memang akan jadi lagi sedih lah. Okay, so bila sedih, cari benda positif yang boleh distract kita daripada terus fikirkan perkara negatif tu. Contoh macam kita rasa dipulaukan oleh kawan-kawan. Okay, then the positive side-nya adalah tak apalah, mungkin lagi masa aku nak study macam tu. Ataupun mungkin pada masa tu gaduh dengan boyfriend ke, ada masalah family lah. Selalu pelajar ni dia mostly stress adalah sebab kawan ataupun keluarga. Itu kalau di sekolah lah. Mungkin kalau di sekolah masalahnya adalah kawan, keluarga. Jadi kena cari orang yang memang betul-betul boleh percaya. Dan tak boleh nak nafikan, kadang-kadang ada cerita yang kita tak tercerita dengan mak ayah kita. Itu memang, ini betul. Ramai yang ada bila kita senang je, yang bila kita susah ramai yang lari, betul. Sebab tu kena cari setting yang positif untuk kita teruskan. Kadang-kadang duduk seorang-seorang pun tak apa. Biarlah orang nak cakap kita, kata orang tu kata buat tempurung ke apa, tapi yang penting tugas kita jalankan, tanggungjawab kita jalankan, terutamanya bila awak sebagai seorang pelajar, fokus dengan apa yang awak buat tau, belajar. So fokus awak adalah untuk grade dengan cemerlang dan posting kerja. Okay, itu semua pelajar bila sama belajar, point dia adalah nak dapat kerja yang bagus. Jadi fokus dengan matlamat awak tu tau. Make sure jangan distract dengan benda-benda negatif. Alah, aku tak ada kawan lah, aku tak ada ni lah, aku tak ada ni. Nanti benda tu akan mengganggu awak punya mindset dan sebagainya. Satu lagi, orang akan cakap senang lah, dia tak berada kat tempat kita. Memang betul. Okay, saya tak berada di tempat klien saya yang mungkin sedih dan sebagainya, tapi kita kena ada sebagai seorang penyokong, pompong juga lah kata orang. Ada lagi soalan ni? Tak apa Kak, kita hold dulu yang soalan tu. Ada lagi Kak? Itu sajalah kan, maksudnya kalau misalnya kita betul disebabkan komitmen, kena bertahan. Yes, kena bertahan. Kena cari surrounding yang positif untuk jadi positif. Macam tu. Betul. Kalau saya sendirilah Ho Yin Lee, kalau saya untuk respon pada soalan ni, mungkin anda memilih orang yang salah untuk berkongsi. Kalau saya lah, saya akan cakap macam tu. Mungkin anda memilih saluran ataupun orang yang salah anda berkongsi. Sebab tu kadang-kadang cerita anda tu boleh tersebar kan. Kadang-kadang kita kena tengok juga individu untuk berkongsi. Ada separuh kawan ni dia jenis, yelah kita ada personality kan. Ada personality yang orang kalau buat ujian riset kita tahu dah okey, orang jenis sosial. Selalu orang jenis sosial ni kalau anda bercerita, dia akan jadi pendengar yang sangat baik. Tak kira lah dia mulut becok macam mana pun. Tapi kalau orang jenis sosial ni, kalau ujian riset tu, ujian sosial ni, kalau anda bercerita, dia akan mencuba untuk membantu dan menjadi pendengar yang baik. Mungkin anda kena tahu jugalah personality kawan-kawan anda ni macam mana. So saya akan rasa cakap anda kena pandai memilih kena pandai pilih saluran yang betul lah. Kan? Social media untuk berkongsi. Boleh, nanti kita akan bagi nombor untuk berhubung nanti. So itulah jawapan saya, anda kena pilih individu yang terbaik lah. So salah dan seperti macam yang pernah ada kita bincangkan untuk siri yang pertama hari tu, ada juga kaunselor yang menyalahi etika lah, berkongsi dengan orang lain punya cerita. Tetapi itulah saya cakap, kadang-kadang anda mungkin kita di salah tempat, di salah masa, di salah orang, itu semua mempengaruhi jugalah, mempengaruhi apa ni di anda untuk anda bercerita. So saya akan cakap yang terbaik adalah anda cari orang yang tepat, kawan-kawan yang tepat,
macam Cik Vicky cakap tadi tu, kita kena pilih circle yang betul lah. Sebab kita rasanya bila ni kat usia ni kita akan tahu, okey yang ni kawan untuk kita bercerita. Jadi kawan-kawan kalau aku nak ajak pergi karaoke, pergi main bowling, inilah orangnya. Ini adalah kawan-kawan untuk aku berpantun. Contoh macam saya dengan Cik Vicky ni, kita ni sama berpantun. So, ini adalah geng-geng untuk kami berpantun, untuk berbahasa. Ini adalah geng-geng untuk apa ni, kalau nak keluar makan, food hunting. Yang ni lah geng aku makan banyak dengan aku. So kita sendiri yang kena pandai differentiate lah. Memikirkan siapa golongan sahabat yang tepat untuk setiap aktiviti tu. Tak semua orang boleh bercerita, kita boleh bercerita masalah. Sama juga dengan isu, tak semua kawan yang boleh kita minta bantuan keuangan. Macam aku ada masalah kewangan ni, kita dah tahu dah, inilah antara kawan-kawan macam nak pinjam duit, dia akan bagi. Dia tak akan tanya bila lambat bayar. Dan kita pun akan tahu, oh ini adalah kawan yang macam kedekut. Ini adalah kawan kalau kau nak bagi pinjam, jangan bagi pinjam. Kita dah tahu dah suka-suka tu. Kan? Betul kan? Betul kan? Betul. Semua tu pengalaman. Suka-suka sahabat tu pun juga sebenarnya agak penting. Mungkin pengalaman juga akan mengajar anda semualah. Tetapi jangan takutlah untuk berkongsi atau mencari kawan ataupun explore kawan. Kadang-kadang kawan-kawan yang kita rasa tak boleh percaya ni lah, yang kita tak berapa rapat, yang tak boleh bercerita ni lah, sebenarnya at the end orang tu yang sebenarnya klik kepada kita untuk berkongsi masalah. So mungkin juga kita ni kadang-kadang kita ni yang meletakkan barrier terhadap orang-orang yang berada di sekeliling kita. Okey. Itu pendapat saya je. Okey. Itu tadi dah ada pendapat daripada Cik Vicky, dah ada pendapat daripada saya. Okey, kita akan pergi soalan kepada Gileshwari. Nak tanya, kalau sedih macam mana pun, termasuk kematian orang terdekat, air mata tak pernah keluar, means tak nangis at all. Supaya tak ada apa yang berlaku. Adakah ini dalam kategori pendamkan dalam hati? Okey, Kak Ikin, boleh bagi pendapat sikit. Okey, kalau pendapat saya, ini kita masuk dalam kategori pendaman. Maksudnya kita tak bersedia untuk open perasaan kita pada orang lain. Kadang-kadang kita rasa kita perlu kuat. Okey, ini saya nak kongsi pengalaman seorang pelajar saya lah. Pelajar saya sama, dia situasinya sama. Dia kematian ayah tahun lepas disebabkan COVID. Dia tak nangis. Maksudnya sepanjang tu semua dia tak nangis. Kita tengok, kita tahu dia pendam dan simpan. Okay. Tapi one moment bila dah after a week, macam tu, a week or two macam tu kot, kita approach, kita tanya dia, tak sedih ke? Sedih cikgu, tapi saya kena kuat untuk mama. Dia takut air mata dia tu akan menjadi punca orang lain bersedih. Dia takut mungkin kita takut kesedihan kita tu akan memberi kesedihan pada orang sekeliling kita. Ataupun kita mungkin mencuba untuk kuat dengan tidak mengalirkan air mata. Tapi kalau misalnya awak tak terluah dengan air mata, menulislah. Tulis apa yang awak nak, tulis semua perasaan awak tu awak kena keluarkan. Tak kisahlah sama ada awak nak keluarkan daripada bentuk awak kongsi bercerita, ataupun awak nak keluarkan daripada awak menulis boleh banyak jenis. Awak boleh menulis puisi, menulis saja macam diary, tulis luahan perasaan awak, then sama ada awak nak simpan di kertas tu ataupun renyukkan dan buang sebab tak nak orang nampak. Tapi yang penting awak kena luahkan sebab kita tak nak one moment kan, kadang-kadang simpan tapi one moment bila dia meletup, dia akan menyebabkan kita sangat-sangat terganggu. Jadi kalau ada orang yang boleh diluahkan, luahkan. Okay, kalau misalkan awak tak boleh nak luahkan melalui percakapan, tulislah dan ceritalah. Kalau awak boleh menulis puisi, tulislah puisi. Puisi ni one of terapi yang sangat bagus sebenarnya selain daripada menulis. Menulis tu adalah terapi yang sangat bagus untuk awak meluahkan perasaan kalau memang awak jenis bukan orang yang bercerita ataupun circle awak memang betul-betul kecil. Macam tu. Tapi kena luahkan Gileshwari, cari orang yang terdekat untuk share. Jangan pendam lama-lama, bimbang. Okay. Betul-betul saya rasa jawapan daripada Cik Vicky tu menjawab sekali soalan kepada Ahmad Syauqi. Dia tanya
handle pelajar yang jadi pendiam, tak suka meluah, apa approach yang terbaik. So macam Kak Ikin cakap tadi, adalah dengan menulis, kan, menulis antara luar cara yang terbaik lah. Mungkin ada tambahan lagi Kak Ikin, mungkin tambahan untuk Syauqi ke? Okay, masa praktikal, masa saya praktikal, saya ada seorang pelajar ni yang dia memang pendiam, tak boleh cakap. Saya praktikal di Kuantan. Di sekolah tu 70% adalah pelajar lelaki. 70% saja adalah pelajar perempuan. Saya awal-awal masuk, cikgu ni dah cakap dah. Kita muda lagi masa tu macam umur-umur adik-adik ni lah. 22, 23 kan. Jadi masa tu tak kahwin lagi, anak dara lagi, pergi pula kata orang tu posting. Okay, ada seorang pelajar ni sangat pendiam. Memang susah nak approach, tapi kita tahu dia ada benda yang tak terluah. Jadi pendekatan pada ketika itu apa yang kita gunakan adalah saya akan masuk kelas dia untuk relief. Saya masuk di kelas saya memang aim dia untuk jadi klien saya, untuk saya punya FYP tau. Final year punya ni. So maksudnya sesi-sesi yang kita nak buat transkrip hantar ke lecturer tu kan, saya memang aim dia. Sebab apa? Sebab dia ada unfinished sesi dengan kaunselor sebelum tu. Jadi kaunselor tu minta saya, sebenarnya dia dah cerita roughly lah tentang kes budak ni. Dia cakap budak ni susah sangat nak luahkan, kata dia. So saya ambil itu sebagai cabaran untuk saya. Kalau saya berjaya membuatkan pelajar ni cerita, saya akan rasa itu adalah achievement untuk saya lah sebagai seorang kaunselor. Masa tu kita praktikal kan. Jadi pendekatan approach yang kita ambil adalah bila ada relief kelas dia, saya akan masuk. Saya akan mula tanya, okey tak, awak sihat tak? So sebenarnya pelajar ni, tips dia adalah kita kena care kat dia. Bukan pelajar lah, semua orang. Bila kita care dekat dia, dia akan mula buka hati dia sikit untuk percaya dan untuk bercerita dengan kita. Jadi apapun bila kita jadi student, bila awak jadi cikgu lah, tak kisahlah cikgu matematik ke, kaunselor ke, cikgu sains ke, cikgu apa pun, tips untuk awak dekat dengan pelajar ataupun bila ada pelajar yang pendiam ni adalah caring, ambil berat tentang dia. Nanti lama-lama daripada dia annoying, daripada dia tak suka kita, dia akan mudah buka hati dia sikit untuk cerita, untuk kongsi dengan kita. Dan kebanyakan pelajar-pelajar yang macam ni, dia sebenarnya unexpected tau. Ada sisi-sisi positif dia, nanti selepas tu yang kita rasa macam, oh okey, sebenarnya budak ni boleh pun macam ini, tapi dulu dia diam sangat. That one is kata orang tu cabaran lah. Bila awak jumpa pelajar yang pendiam dan tak suka meluah ni, take benda tu as cabaran, tapi jangan bentuk paksaan. Buat sikit-sikit, care kat dia, nanti lama-lama dia akan open dan dia cerita dengan, berkongsi dengan awak. So no worries, kita kena menggunakan pelbagai teknik bila kita belajar. Sebab macam kita baca buku kan, kita akan baca banyak bab. So kena gunakan banyak teknik, banyak cara, be kreatif bila dengan student. Sebab tu cikgu cakap seronoknya di sekolah adalah kita jumpa macam-macam orang dan macam-macam personality. Sangat seronok. Betul. Okay, sebelum kita lanjut soalan, saya nak cakap kita dah cut soalan, mana soalan terakhir yang akan diterima adalah pada Nurul Izzati. So lepas ni kalau ada soalan-soalan lain mungkin anda boleh tulis dekat boleh PM personal lah dekat saya nanti, kalau boleh saya bantu nanti. Okay, kita dekat Zati. Okay, macam tadilah saya nak respon sedikit lah tentang soalan tentang kalau pelajar-pelajar pendiam ni kan. Sebenarnya pelajar-pelajar pendiam ni sebenarnya kita boleh approach. Kalau macam Ikin tadi kata, kita kena rapat dulu, kena dia rasa selesa dengan kita, boleh buat dengan aktiviti menulis. Sebenarnya benda tu approach yang betul juga, sebab baca pengalaman saya dekat asrama pun sampai satu masa pelajar ni pelajar form 5. Saya pun pernah berhadapan seorang pelajar form 5 ni, dia ni pelajar yang ditransferkan masa dia form 5. So bila ditransferkan daripada masa dia form 5 tu, dia ditransferkan sebab pelajar ni sekolah asrama, so ditransferkan kepada sekolah asrama ni disebabkan kes dekat sekolah lama dia. So dia masuk sekolah baru dia diam je, dia tak banyak cakap. So saya tak adalah dah masa terdekat approach, kita just be friend, berkawan. So sampai satu masa dia bercerita macam pergi dewan makan masa tu, pergi DS masa tu, dewan selera, pergi DS tu dia bercerita.
dipanggil cikgu tahu tak? Misal kalau cikgu masuk awal sikit, mungkin dia kata kalau cikgu dapat masuk awal sikit, apa ya dia masa tu? Dia, kalau cikgu masuk awal sikit kan mesti best, boleh saya berkongsi. Lepas tu dia ceritalah, bercerita tu bukan bilik kaunseling, cerita dalam perjalanan nak pergi ke Dewan Selera. Cikgu tahu tak, saya sebenarnya saya frust, saya kena pindah sekolah, ni. Sebab kes dekat asrama lama tu pun saya tak adalah kes besar, cuma kes dia adalah dia cerita kes-kes sekian. Kalau ikutkan dia berdasarkan kes yang dikongsi tu sebenarnya boleh dia tidak pindah pun tak menjadi masalah sebenarnya lah kalau ikutkan, sebab kes tu tak adalah besar sangat. Tapi dipindahkan, dia rasa sangat cikgu sebab yelah dia dah daripada form 1 sampai form 4, form 5 dekat sekolah situ, tiba-tiba another halfway through tu kena pindah sekolah baru. So macam yelah kita akan rasa nak adapt suasana baru, kita akan rasa nak adapt suasana baru, cikgu baru semua tu, dia rasa down. So dia banyak benda, so dia cerita okay. So alhamdulillah pelajar tu pun sekarang dah nak final year dah kot, final year, third year ke final year dah. Dia ambil jurusan keagamaan lah dekat luar negara. So alhamdulillah lah, dia pun still lah adalah kadang-kadang kita bertanya khabar. So itu cakap tu sebenarnya cara kita approach tu adalah bagaimana kita nak mendekati. Sebab kadang-kadang jujur saya cakap, kita ni kaunselor kan, Kak Ikin kan, kaunselor manusia biasa. So setiap kita ni di kalangan kaunselor pun, di kalangan cikgu-cikgu ni dia ada approach yang berbeza. Ada separuh macam Kak Ikin, lagi budak ni tak cerita, kita ada trigger nak berkongsi. Mungkin ada sesetengah orang pula dia jenis approach, kalau pelajar yang ni tak nak dekat, tak apalah, aku pergi aku pergi dekat orang yang nak aje. Dia abaikan pula yang jenis tak nak mendekat kan. Ada separuh kaunselor jenis macam tu. So benda tu dia bergantung kepada kaunselor itu sendirilah. Sebab dia macam kita cakap tadi, kita pun manusia, kadang-kadang ada benda kita lepas pandang. Tapi kalau anda mengalami pengalaman yang pahit sedikit tu, apa yang saya boleh jawab, mungkin anda berjumpa dengan orang yang salah pada masa yang salah. Itu je yang mungkin saya jawab, sebab kita pun still manusia. Okey, kalau respon saya tu tadi pun sama juga, adalah cara kita nak mendekati pelajar itu sendirilah. Okey, seterusnya soalan daripada Nurul Amirah. Dia kata, apa pendapat cikgu tentang kes buli yang berlaku di asrama? How to handle the situation and contoh senior buli junior. Okey, untuk pengalaman buli ni, saya harus nyatakan sebagai seorang warden dan kaunselor, saya harus bertindak kejam dengan pengurusan. Saya dah 3 tahun tak ada kes buli langsung dekat asrama. Okey, rupanya kenapa? Bila kita keluarkan, buang, jangan sayang-sayang, buang. Memang kita kena buang pelajar yang membuli. Bukan kita tak bagi dia peluang dan sebagainya. Kadang-kadang kita dah bagi dia peluang pertama, peluang kedua, peluang ketiga. Bila kita bagi dia peluang dan dia masih mengulangi tabiat membuli dia, maka bincanglah dengan pihak pentadbir untuk buang pelajar tersebut. Sebab kita bukan nak jaga dia seorang, kita ada lagi beratus orang anak-anak yang kita nak kena jaga. Dan saya rasa itu tindakan yang paling tepat saya buat masa tahun 2018 saya. Saya buang 4 orang pelajar. Maksudnya kita tulis report, bila kita dah buat sesi sekali, kita tulis report pada pentadbir. Pelajar ni kita nasihatkan untuk buang. Tak apalah, saya tak kisah, saya rasa saya tahu saya akan dibenci oleh 4 orang pelajar tersebut. Saya rasa saya macam sebagai kaunselor should be kita adalah seorang yang mediate benda tu, maksudnya kita make sure benda tu okay, win-win situation. Tapi bila kita dah bagi sampai 3 peluang dan pelajar tak berubah, maksudnya dia personality dia sendiri yang dia tak nak berubah. Jadi kenapa kita nak bantu lagi? Tapi alhamdulillah buat masa sekarang kita masih keep in touch dengan pelajar tersebut. Saya memang buang 4 orang pelajar ni. 4 orang pelajar buang, dan alhamdulillah rupanya bila kita buang barah, okey, macam sakit bila kita buang barah daripada the whole body, rupanya kita ada satu kata orang tu masa depan yang lebih elok. Sebab alhamdulillah untuk 3 tahun ini saya memang tak ada kes buli langsung. Dan saya dah pergi balai polis ke, parents mengadu tentang anak kena buli ke, tak ada. Sebab apa? Sebab apa kata orang tu tabiat, bukan tabiat, keturunan pun tak ada, apa nak kata, ada perkataan dia tu. Maksudnya dia tak akan ulang tau. Macam kalau tidak pelajar dia akan cakap, alah teko masa saya form 1 form 2 saya kena buli, saya relax je.
Tapi bila kita dah buang sisi yang negatif tu, hingga sekarang ini dia jadi positif dia sosial. Maksudnya macam pengatur saya lah, pengatur saya dia gunakan yang tua disayangi, yang tua dihormati, yang muda disayangi. Jadi terms tu kita gunakan di asrama. Yang tua kena hormat, yang muda kena sayang. Jadi itu adalah kunci kepada kita nak mengelakkan daripada kes buli. Dan bila kita berhadapan dengan pembuli ni, kita kena gunakan reverse psychology dengan dia. Kalau misalnya kita tak boleh nak gunakan reverse psychology juga, kita gunakan parent psychology. Maksudnya kita panggil je mak ayah dia. Itu adalah benda paling senang. Sebab kadang-kadang kat rumah pelajar ni okey je. Tapi bila kat sekolah pula, dia ada terms untuk membuli. So benda paling senang adalah kita keluarkan yang membawa masalah itu. Sebab bila kita cerita tentang asrama, mengurus pelajar asrama, kita bukan handle seorang, dua orang, tiga orang. Kita handle macam asrama pusat ada 200 orang pelajar daripada 2 buah sekolah. Jadi bila 2 buah sekolah ni macam-macam perangai. Jadi bila 2 buah sekolah ni, kita kena buang yang mana yang negatif tu, kita kena buang. Supaya bila pelajar kat asrama, dia dah tak jadi dah ke sekolah Laksamana ke sekolah Tuan Habak pun tak jadi dah. Bila dia duduk asrama, kau adalah pelajar asrama pusat Unta Tinggi. Tak kira lah kau pegang rencana apa dekat sekolah. Jadi kita kena tanamkan bahawa kita kena sayang asrama kita kena sayang. Inilah tempat tinggal kita. Saya selalu cakap dengan budak-budak, inilah rumah awak. Sebab awak tak tahu bila pun awak boleh balik. Sebab zaman COVID ni kan memang tak tahu pun bila awak boleh balik. Jadi inilah adik-beradik awak, inilah mak awak. Saya cakap, kalau saya membebel-bebel, inilah mak awak kat asrama. Jadi nak atau tidak, inilah yang awak kena tempuhi dan hadapi. Kalau awak tak suka, awak rasa tak selesa, awak rasa tak seronok, kemas barang awak, keluar pintu pagar, pintu kita terbuka. Kita kena cakap macam tu pada pelajar. Supaya dia tahu apa yang dia boleh buat, apa yang dia tak boleh buat. Sebab kebanyakan adalah, tak apalah kita bagi budak ni peluang, tak apalah kita bagi budak ni peluang, macam tu. Jadi kes bullying ni bukan benda main-main. Bukan benda main-main yang kita kena simpan, yang kita kena cover, tak. Kes bullying ni adalah satu perkara serius sebab dia melibatkan nyawa, melibatkan emosi dan sebagainya. Jadi memang perlu tindakan yang sangat drastik dan kata orang tu sangat kejam lah di pihak pengurusan asrama. Kalau daripada segi kaunselor pula, ada je pelajar-pelajar yang membuli yang kita dah bila kita buat sesi dan dia berubah, ada. Okay, tapi once yang tak nak berubah ni, yang memang pembuli tega ni, memang kita kena keluarkan. Jadi maksudnya bila kita dah habis 3 sesi dengan dia, sebagai seorang kaunselor, bila kita dah habis 3 sesi dengan dia, at least dia memang masih mengekalkan corak dan rentak yang sama, maka kita sebagai seorang kaunselor, kita pula withdraw. Okay, saya rasa saya dah tak boleh nak buat sesi dengan awak. Maksud saya terus terang, saya dah tak boleh buat sesi dengan awak sebab saya tak nampak pun apa-apa perubahan dan saya tak rasa pun awak nak berubah. Sebab counselling ni is about kita membantu dia untuk berubah. Tapi kalau dia sendiri tak nak berubah, macam mana kita nak tolong dia? Sebab dia bukan haiwan, dia adalah manusia yang ada perhatian dan perasaan. Kalau kucing kita boleh nak cekik leher dia dengan tu, boleh hidup sana sini. Tapi ini adalah manusia. Itu benda paling penting lah bila kita berhadapan dengan kes bully. Menarik kes bully. Itulah kes bully kan, dia macam dekat mana, bukan setakat di sekolah asrama je, dekat sekolah harian biasa pun ada, dekat universiti pun ada, dekat tempat kerja pun ada. So benda tu adalah, kalau kita tak boleh nak cegah daripada awal, dia akan berlarutan sehingga ke dewasa lah. Okay, dia perlu ada punishment. Saya kalau cakap pasal kes bully ni, rasa kalau buka topik kes bully ni panjang lah nak cerita ni. So macam kita akan stop sampai kat situ dulu. Kita akan stop sampai kat situ dulu sebab sekarang ni pun kes bully banyak. Bully cyber, bully pulau, bully tak nak berkawan. Kita bukan macam dulu. Dulu senang, bully fizikal je. Macam okay, bully fizikal, nampak. Yang sekarang ni macam-macam. Bully budak-budak pun dah pandai dah sekarang ni. Bully pulau, tak nak kawan budak ni. Pulau. Bully disebabkan standard. Budak ni bukan disebabkan satu taraf, bukan sama-sama geng B40 lah, geng B40 tak nak kawan. Budak-budak bully banyak lah sekarang ni. So kalau bukan pasal isu bully ni, Amirah, memang satu topik yang besar lah. Dan benda tu bukan setakat berlaku di asrama, sekolah harian biasa pun ada, di institusi pengajian tinggi pun ada. So ni satu topik yang menarik lah. So saya rasa pendekatan yang cikgu Kak Ikin guna di institusi itu, saya rasa antara solution, antara langkah yang terbaik sebab kita nak menjaga keharmonian dekat sesuatu institusi tu kan. Keharmonian dekat sesuatu institusi tu. Kadang-kadang saya setuju juga.
Sebab pengalaman saya dekat asrama, jadi wadah asrama hari tu pun kadang-kadang macam dapat pengetua yang terlampau baik, tak apa, bagi peluang, tak apa. Ayo terbedahi kan ingat benda macam tu. Tak apa, kita bagi peluang, budak boleh berubah, tak apa, ni macam, ya Allah, kau tak jaga asrama, kita yang jaga asrama kan. Kadang-kadang kita kena jaga malam, kadang-kadang masuk bilik budak ni tiba-tiba seorang je pelajar form 1, cleaning pelajar form 5. Ha, ni dah kenapa ni? Dah kita pula, kadang-kadang kita, benda tu kadang warden kita pusing sebelum tidur, light off tu kalau check bilik ke bilik macam. Tak pula tiba-tiba seorang pelajar tingkatan 2, tingkatan ni yang lain semua pelajar tingkatan lain. Payah agak tu sebenarnya. So, saya rasa itu antara pendapat, saya rasa mungkin tindakan yang boleh kita ambil lah kan. Mungkin anda juga, yang lain-lain juga yang bakal jadi cikgu nanti, bakal jadi warden nanti boleh ambil lah sebagai salah satu langkah. Tapi tak apalah, topik bully ni menarik. Mungkin in the future kalau ada peluang kita buat satu topik pasal bully pula. Okey, bagi ada explanation ni. Okey. Ini bola kehadiran. Okey. Okey ni soalan pada Izzati. Soalan pada Izzati ni saya kira soalan yang terakhir. Soalan ni agak simple tapi walaupun simple bagi saya macam agak mendalam ya untuk dibincangkan. Agak mendalam. Mengapa lepas dah bercerita rasa menyesal dengan perkongsian? Adakah itu normal? Kak Iki mungkin boleh respon dulu sikit. Yang ini tentang kepercayaan sebenarnya. Kita sebab kadang-kadang kita bercerita ni dengan orang luar. Jadi sebab kita bercerita bukan dengan diri kita sendiri. Kita bercerita dengan orang luar. Jadi kita rasa menyesal sebab kita takut apa persepsi dia pada cerita kita. Contohlah kita ada rahsia besar lah. Rahsia besar yang kata orang tu mengaibkan. Tapi kita kena kongsi. So kita kongsi dengan best friend kita. Lepas kita kongsi kita akan rasa kenapa aku share dengan dia, apa persepsi dia pada aku apa pandangan dia pada aku kita akan rasa isu kepercayaan lah sebenarnya. Sebab benda tu normal. Bohong lah kita sendirilah, macam saya sendirilah bila saya macam bercerita kadang-kadang saya rasa patutkah aku cerita tentang perkara ni dekat kawan, tapi dah cerita dah ni. Tapi just tengok yang positif side-nya adalah tak apalah, mungkin ada hikmah kenapa aku cerita benda ni, mungkin ada benda baik yang akan berlaku ataupun mungkin ada sisi-sisi lain yang akan membantu. Kena fikir positif macam tu lah, sebab kalau kita akan rasa menyesal tu kita akan rasa macam dia tak akan jadi negative thinking untuk kita. So kalau kita dah terlepas cakap, dah terlepas cerita, just let it go. Dan kalau kita rasa benda tu salah dan akan membawa kepada keburukan, try to make it over, maksudnya try to betulkan semula benda tu. Itu sajalah yang boleh consider, sebab benda ni melibatkan isu kepercayaan sebenarnya. Okey, itu pendapat daripada Cikgu Ikin, daripada Kak Ikin kita kata itu normal, itu melibatkan isu kepercayaan. Untuk saya juga, saya akan cakap itu sesuatu yang normal. Kadang-kadang bila kita berada dalam keadaan yang kita di luar kawalan emosi, kita perlukan orang untuk bercerita. Jadi kita perlu untuk bercerita. Dalam kehidupan pun yang lekukkan, dalam kehidupan dia isu dia sama je, menyesal tak bila berkongsi, dia sama juga. Dalam kehidupan kadang-kadang ada tindakan yang kita ambil tu, kita masa kita ambil tu dalam keadaan beremosi, so kita tak sedar kita ambil tindakan tu. Tapi bila kita dah waras balik, kita akan rasa macam, kenapa aku buat macam tu so lebih kurang, situasi dikekutkan lebih kurang jugalah. Jadi bagi pendapat saya itu normal. Kadang-kadang kita perlukan sama untuk bercerita. Kita jangan terlampau fikir untuk macam apa benda yang akan efek. Tapi bagi saya, pendapat peribadi adalah macam mana kita nak improvekan diri kita lagi, ataupun kalau lepas kita bercerita tu, bagaimana kita nak memperbaiki diri kita balik semulalah. Itu yang lebih baik daripada kita macam aku dah cerita kat dia, kita pula jadi takut dah bercerita ke orang. Jangan apa kata, kalau counselling kita kata jangan kita terlampau melayan perasaan sangatlah. Kita try to bangkit that approve apa yang dah tersilap laku ataupun tersilap langkah tu. Sebab kita kena acknowledge apa yang kita dah lakukan tu. Kita kena acknowledge, terima supaya kita dapat improvekan diri kita untuk jadi lebih baik terhadap apa pun situasi ataupun masalah yang diceritakan ataupun yang pernah dilakukan. Itu pendapat saya Zati. Okey. Okey, lepas tu kita ada perkongsian pendapat lah daripada perkongsian pendapat daripada Hon Yin Lee terhadap Agleshwari. Kalau kita siapa yang dapat simpulkan untuk Tuhan, dia cakap kita kena, kalau nak ubah tu kita kena yakin dengan diri sendiri lah, be positif. So terima kasih lah Hon Yin Lee, dia macam bagi support dekat Agleshwari ni. Tak ada isu yang kita dah respon tadi.
Okey, yang ni last penutup yang ni. Orang Yili dia kata dia pernah kena dengan warden yang ada resis. Masa tu kami budak Sapahan keluar malam kena boom. Marah lah, kena marah. Okey, masa tu stay hostel tapi yang sama race dengan warden tak kena bom pula. Perkongsian je. Rasa geram juga sampai hari sampai sekarang. Okey, okey Kak Ikin respon sikit ni last penutup dah ni. Ni memang penutup kita dah ni. Macam asrama pusat kita ada multiracial juga. Kita ada Chinese student, kita ada Indian student kat asrama. Tapi saya kalau marah memang marah semua. Kau Cina ke, kau Melayu ke, kau India ke, kau Sabah ke, kau Sarawak ke, kalau kau salah kau tak salah. Macam tu sebab sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik kita kena neutral. Kita tak boleh memegang topi racism tu. So sebab kita nak duduk dalam keadaan harmoni bagi kata Dayak tadi. So tak nak lah. Dan di sekolah pun sama. Bila di sekolah pun sama, kita tak boleh memegang topi racism tu. Tapi kita tahu memang akan ada pelajar-pelajar yang racism macam ni. Tapi pendekatan yang kita gunakan. Macam tu. So, kita sendirilah, orang mungkin kita tak boleh nak ubah. Tapi kita sendiri kena menjadi seorang yang positif dan seorang yang neutral. Sebab kita duduk dalam Malaysia yang memang kita ada berbilang kaum, berbilang bangsa. Dan itulah yang mencantikkan Malaysia as a country. So kita kena faham, saling tolak ansur yang paling penting, saling hormat menghormati. Sebagai guru itu adalah sangat penting sebab kita tak tahu kita posting kat mana, pelajar kaum apa yang ada di sekolah itu. Jadi be neutral and ingat kita duduk dalam Malaysia yang mengamalkan sikap harmoni macam tu. Okay? Okey, itu pendapat daripada Cikgu Ikin ni lah. Kalau macam saya sendiri bila cakap tentang ada racism ni ataupun tidak ni, pernah juga. Betul, bagi saya akan cakap respon macam ni je. Warden tu pun manusia dan saya tak boleh nafikan lah masalah racism ni ada dalam masyarakat kita. Tak kira lah apa pun. Cuma itulah mungkin nasib anda lah pada waktu dan ketika itu berjumpa dengan warden yang bersifat sebegitu. Tetapi anda perlu ingat tak semua warden bersifat sebegitu. Ada yang segenuine habis, ada yang supportive habis untuk semua bangsa. Tapi saya tak nafikan memang ada juga yang akan bersifat sebagai racist. Even though bukan setakat warden, even though cikgu disiplin ke, even though cikgu biasa ke, ataupun kalau anda masuk dalam sektor pekerjaan di luar sektor pendidikan sekalipun memang akan ada benda tu mempengaruhi juga. Nak naik gaji, dengan bos dengan ni lah yang baik, dengan ni lah yang tak baik. So itu adalah bersifat individu lah. Mungkin anda berjumpa dengan orang tu pada masa dan pada orang, kalau masalah pada orang yang tak tepat pada masanya lah. Tetapi anda kena ingat masih lagi ramai orang yang tidak bersifat sebegitu sebenarnya. So ini semua berkaitan dengan individu lah. Okey, ni kita dah drag masa ke ni, 15 minit dah kita curi masa Cikgu Ikin kan. Okey, ni last. Cikgu Ikin, ni last penutup ni. Kata-kata semangat, kata-kata akhir lah kepada khususnya majoriti pelajar-pelajar yang berada di Uni Razak. Di Uni Razak ni lah yang terakhir. Kata-kata semangat. Okey, pesanan daripada kakak lah, sebagai seorang kakak, sebagai seorang cikgu. Life is not as easy as you think. Okay, kita jangan mengimpikan kita akan dapat semua perkara yang mudah dalam hidup kita. So be prepared, sentiasa positif, cari circle yang positif sebab itu yang akan membantu diri kita. Dan untuk menjadi seorang cikgu, macam saya cakap tadi, kena banyak berkorban, kena banyak berlebih kurang dan kena banyak berlapang dada. InsyaAllah yang baik-baik sahaja untuk anda semua dan saya doakan semua orang akan grad dengan cemerlang, semua orang akan dapat fulfill course sedayat ni dengan baik dan dapat grade yang bagus. So fighting for the best. Okay, terima kasih Kak Ikin. Okay, last terakhir. Okay, saya akan bagi masa dalam 2-3 minit kepada semua. Kita nak snap gambar lah. Kita nak snap gambar ramai-ramai. Masuk dalam gambar tu kata. Okay. Siapa yang nak snap gambar boleh switch on kamera. Saya bagi dalam 2-3 minit ni untuk anda switch on anda punya kamera. Kalau ada yang macam nak betulkan rambut, nak betulkan tudung tu, boleh betulkan rambut, boleh betulkan rambut, tudung, muka semua. Saya akan mula snap gambar lepas ni. Okey, kita nampak. Okey, seorang dah mula buka kamera.
Okey, nama Syauqi. Tu dia wajah tanya soalan tadi. Syauqi Humaydi. Ada lagi? Itu dia tuan-tuan punya badan. Okey, kita tunggu yang lain-lain lagi. Lagi dalam 2 minit macam tu, kalau tak ada nak on camera, kita snap gambar siapa yang ada je lah. Senang kan? Tiada paksaan. Takutlah orang buka kamera, takut wajah tampan rupawan. Takut tiba-tiba ada yang tergoda. Kan? So Kak Ikin ni ada dekat asrama ni balik pukul apa kak? Hari ni berbuka dengan buka puasa dekat asrama kak? Ya, berbuka kat asrama sebab seorang warden tu dia tak sihat. So kena cover lah. Kita kena cover antara satu sama lain. Aduh, Yang seorang tu nak pergi rumah bakal mak mentua. Jadi tinggal 2 orang je warden lagi kat asrama. Ain. Itu dia Ain. Ya, Ain dekat kamera. Itu ada rindu sebenarnya. Kadang-kadang seronok jadi kaunselor kat sekolah ni sebenarnya. Jadi kaunselor dan warden dekat sekolah ni seronok. Cabaran dia best. Tapi itulah. Bukan rezeki saya kat situ kan. Tak apa, kat sini pun banyak lagi yang dah explore yang lagi best kot. Itulah. Tak adalah. Dia lain sektor, lain cabaran dia. Dia seronok untuk explore benda tu semualah. Okey lah, nampaknya saya sebut kita pun tak nak drag masa lagi dah. So, dah tak ada dah nak buka kamera. So, saya nampak 3 orang je. Okey. Saya akan mula tagak gambar. Okey, senyum. 1, 2, okey, 3. Okey, sekejap. Saya sekejap. Okey, sekeping lagi. Okey, ni boleh buat freestyle. Okey, 1, 2, 3. Alright. Sekejap, last. Takut ada terlepas tadi. Okey, last Okey, satu lagi. 1, 2, 3. Okey. Settle sesi bergambar. Okey, akhir kalam daripada saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Kak Ikin sebab sudi meluangkan masa untuk berkongsi pengalaman, berkongsi cerita dan banyak juga ilmu baru yang saya dapat yang mungkin saya sebelum ni tak pernah diberi peluang untuk buat aktiviti tersebut. So, terima kasih untuk Dayat dan anak-anak Uni Razak juga, untuk adik-adik Uni Razak sebab sudi hampir 40 orang tadi meluangkan masa dengar celoteh-celoteh, cerita-cerita yang macam-macam lah tu. Terima kasih banyak. Semoga sikit sebanyak membantu anda semua. Itulah, Alhamdulillah, terima kasih juga. Saya juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta sebab yang ada dekat dalam ni campur, bukan setakat daripada kelas saya je. Saya punya kelas dekat kampus Indek KL je. Kat sini kita ada banyak daripada daripada Sabah, daripada kampus Sarawak. Terima kasih kepada semua daripada kampus Sabah, kampus Sarawak. Kalau ada yang tak isi lagi kehadiran tu, isi sebab benda tu penting. Saya akan serahkan kepada anak punya lecture dekat sana juga. So insyaAllah kalau ada kesempatan nanti yang Sabah Sarawak ni once semua dah settle, mungkin saya boleh turun kot Sabah Sarawak, kita bagi-bagi talk personally dekat Sabah Sarawak juga kan. Kalau ada kesempatan, terima kasih semua. Ya, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak. So apa tadi saya nak cakap lupa pula last word tadi. So itulah saya boleh cakap, terima kasih banyak-banyak lah kepada semua yang sudi masuk. Selamat berpuasa kepada yang Muslim. Selamat berbuka puasa kepada yang Muslim dekat Kak Iki juga. InsyaAllah nanti jangan lupa. Okay, saya dah ingat kan. Dah. Okay, yang terakhir sekali jangan lupa kita ada lagi 3 lagi siri talk perkongsian bersama dengan kaunselor. Besok kita ada perkongsian dengan kaunselor daripada seorang kaunselor dia ditukarkan untuk menjadi guru pendidikan khas. Yang ni pun topik yang bagi saya antara topik menarik dengan tajuk ilmu kaunseling dalam menyantuni pelajar pendidikan khas. So yang ni pun mungkin yang ni pun antara tajuk menarik juga, seorang kaunselor yang mula-mulanya dia berkhidmat sebagai kaunselor tetapi dia ditukarkan kepada unit pendidikan khas dan sekarang ni berkhidmat sebagai pendidikan khas. So kita boleh tengok pula macam mana ilmu kaunseling tu digunakan untuk menyantuni pelajar-pelajar pendidikan khas pula. Okey, so jangan lupa insyaAllah besok kita ada satu lagi sesi yang ketiga pada jam 2 pada menggunakan link yang sama juga. Okey, untuk link kelas ini yang sama juga.
So saya jumpa anda di sana. Terima kasih lagi sekali kepada Kak Ikin. Terima kasih kepada semua. Itu saja daripada saya. Yang terkurang ke apa benda tu memang kelemahan diri saya. InsyaAllah saya akan cuba perbaiki juga. Nanti ada apa-apa nanti boleh Roger dengan saya. Selamat berbuka puasa. Berbuka puasa awal. Boy. Game plastik hitam betul ni. Ini betul-betul game plastik hitam ni. Saya mau tanya sesi yang pagi ke talk ni? Talk ni pagi. Yang besok punya kita buat sesi petang. Di pukul 2. Terlebih Cik Gura. Ya, terima kasih Abang Yili. Terima kasih semua yang sudah masuk. Bye. Bye, thank you everyone. Bye. Kak Ikin, nanti kita PM tepi Yes. Thank you Dayat, terima kasih banyak peluang ni. Seronok sangat.